Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran langsung dari Kuala Lumpur dalam rancangan doa oleh Amir and Friends. Kita mulakan rancangan kita pada malam ini dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Amir Bahari, Syekhul Wasiah, dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi untuk bersama kami pada malam ini. Hendak daun, ku beri daun. Dalam daun ada bidara. Hendak pantun, ku beri pantun. Dalam pantun ada bicara. Jika tidak kerana bulan, tidaklah pungguk terbang kemari. Jika tidak kerana dakwah Tuhan, tidaklah kami duduk di sini. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Mari Tuan, betulkan niat ketika duduk di majlis ilmu. Dan pada malam ini saya bersama dengan co-host saya, Eva Azlin. Eva, sampaikan salam Aidilfitri kepada semua. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat menyambut Hari Raya tahun ini. Kita kembali kepada siri kita. Maaf zahir dan batin kalau ada salah silap Eva. Kita mulakan Hari Raya ini dengan semangat yang baru dan energi yang baru. Thank you, Amir. Terima kasih Eva. Dan pada malam ini juga kita bersama dengan penceramah bebas kita, Ustaz Syed Syarizan. Sampaikan salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli panel, kepada Ustaz Amir dan begitu juga semua penonton yang dikasihi sekalian. Kalau ada salah silap, mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih Ustaz. Dan bersama kita juga pada malam ini Raja Safia, perancang keuangan. Dipersilakan Safia. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Amir kerana menjemput saya untuk bersama dalam program pada malam ini. Juga saya ucapkan salam perkenalan kepada Eva dan juga Ustaz Syed. Kepada semua yang mengenali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin sekali lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Safia. Safia boleh mutekan mic ya Safia? Alright. Baik,
pada malam ini sebelum kita mulakan sesi ta'aruf, saya nak minta semua panelis kita untuk pergi ke akaun Facebook, pergi kepada akaun Syekhul Wasiah dan tolong sharekan ke dalam dalam Facebook anda. Okey. Kalau semua dah sedia, Eva ada tak Eva dalam Syekhul Wasiah? Kita punya live ni. Nampak tak? Nampak dah? Dah boleh share dah no? Dah share dah. Okey, terima kasih. Baik. Jadi kita mulakan salam ta'aruf kita pada malam ini. Setiap panelis diberi masa selama 2 minit atau 120 saat. Sila perkenalkan diri anda, jawatan anda, syarikat mana, apa yang anda lakukan dan siapakah rujukan yang anda cari untuk anda mengembangkan perniagaan anda. Untuk pengetahuan anda, ini adalah format BNI bagi kita memperkenalkan perniagaan kita dan siapa yang kita cari. Dan semoga kawan-kawan kita dapat menghubungkan kita kepada rangkaian yang kita cari dan kita mulakan 2 minit bermula dengan Eva. Persilakan Eva. Hai, okay. Thank you so much Amir. Saya Eva, saya merupakan seorang pengarah kepada agensi pelancongan yang saya sendiri tubuhkan 3 tahun yang lepas. Agensi pelancongan saya cover 3 aktiviti utama iaitu inbound, outbound dan juga ticketing. Saya nak menyeru kepada semua orang, tak kisahlah Malaysian ataupun bukan orang Malaysia, untuk tangguhkan dulu semua trip yang korang dah plan untuk masa yang terdekat. Kalau boleh untuk masa 6 bulan akan datang ni jangan travel lagi. Walaupun banyak hotel, banyak resort, banyak flight dengan buat promo, sungguhnya nyawa itu lebih penting lagi daripada pergi bercuti. Sebab kita masih lagi tak tahu betapa bahayanya COVID-19 ini. Eva nak minta semua orang dekat luar sana untuk referkan diri mereka kepada Eva. Kepada semua yang ada masalah dengan dulunya ada problem dengan travel agency yang tak angkat telefon, bila minta refund semua diam. Eva akan ajar cara-caranya bagaimana korang semua boleh ambil tindakan terhadap agensi pelancongan yang buat hal dengan korang. Sebab sebagai agensi pelancongan yang bertanggungjawab, Eva sendiri takutkan kepada undang-undang yang telah kerajaan tetapkan untuk pengusaha-pengusaha agensi pelancongan ni. So kalau kenal siapa-siapa, referkan diri sendiri ataupun mereka kepada Eva. Thank you Amir. Terima kasih Eva. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong rujukkan diri anda kepada Eva daripada Eva Travels. Kalau ada masalah dengan agensi pelancongan, boleh berhubung dengan Eva. Seterusnya, kita membuka jalan kepada Raja Safiah. Safiah anda diberi masa selama 120 saat untuk memperkenalkan diri anda. Dipersilakan. Assalamualaikum semua, nama saya Raja Safiah daripada Zurich Takafu. Saya mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam dalam financial services. Sebelum ni saya pernah menjadi seorang stockbroker, unit trust consultant, wasiat consultant dan sekarang saya adalah perunding Takafu sepenuh masa dengan Zurich. Pada hari ini saya ingin dirujukkan kepada orang-orang yang sakit atau yang ada existing illness, yang pernah sakit sebelum ni, dia pernah kena cancer, dia pernah kena sakit buah pinggang dan sebagainya, yang mana application untuk dia punya life Takafu dia dah ditolak oleh mana-mana syarikat. Tolong rujukkan mereka kepada saya kerana kami ada produk yang sangat baik iaitu Takafu Sure Cover, di mana carumannya adalah serendah RM75 sebulan sahaja dan anda akan dapat dapat coverage untuk life policy untuk diri anda kerana kita tahu sekiranya kita meninggal dan kita meninggalkan hutang kepada kita punya orang-orang yang tersayang, walau bagaimana pun kita punya pahala dan amalan kita, nanti kita punya roh kita tidak akan diterima untuk masuk ke syurga. Jadi saya rasa itu sangat penting. Jadi kita make sure kita ada perlindungan yang cukupnya supaya kita boleh meninggalkan sebahagian daripada harta dan juga wang untuk membayar segala hutang-hutang yang kita ada.
Is that already 2 minutes, Amir? Can I speak more? Okay, alright. Tahu kita dekat Malaysia ni terutamanya orang Melayu Islam ya, dia punya kebanyakan daripada mereka yang ada mengambil polisi hayat ni, life insurance, dia punya dia punya coverage tu terlampau sedikit. Dan jika saya buat review polisi mereka, kebanyakan daripada mereka dia punya critical illness punya coverage tu terlampau sedikit. Kalau you kena critical illness, katakan you kena cancer and you critical coverage only 50,000, ni tak sampai 1 tahun duit tu akan habis. Betul tak? Because cancer, walaupun you ada medical card, there are other expenses yang you kena cover. Because bila you jumpa doktor, ada benda yang tidak di-cover oleh medical card yang mana anda perlu mengeluarkan duit anda sendiri. Jadi anda perlu beringat. Dan satu lagi saya nak pesan, selepas PKP ni saya rasa banyak orang yang akan menghadapi masalah kewangan. Dan the first thing they're going to do is they're not going to pay their life insurance policy ataupun dia punya insurance policy, because pada dia aku perlukan duit, so this one aku bayar kemudian, aku tak nak fikir ni dulu. But you are doing a big mistake, because that is the most important thing. You kena jaga dengan sedaya upaya you. Please make sure your insurance policy berjalan supaya jika berlaku anything, because you not necessarily akan meninggal, you mungkin kena sakit kritikal ataupun hilang upaya kekal yang mana you tak boleh buat apa, you still alive and your family cannot help you because you don't have any coverage. Betul tak? So make sure pay your insurance policy despite anything. Please. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Safia. Jadi Safia, lepas ni tolong hubungi saya. Tolong mute kan your microphone. Alright. Safia, lepas ni tolong hubungi saya. Anak aku baru 8 bulan yang paling kecil sebab aku ni ustaz anak subuh. Ustaz kita semua subuh So kita nak beli takaful untuk diri sendiri, manalah tahu kan takkanlah nak pergi begitu saja tinggalkan bekalan. Tolong hubungi saya ya, RM75 kan sebulan. InsyaAllah tu mampu. Baik. Seterusnya penceramah seterusnya pada malam ini. Ya, kita ada pantun untuk dia. Tekad bukan sebarang tekad. Tekad bercorak, bunga berdaun. Pikat bukan sebarang pikat. Sekali dipikat, jatuh tak bangun. Dipersilakan 2 minit untuk Tuan Syed Syahrizan. Dipersilakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama diberi Syed Syahrizan bin Syed Muhammad. Orang lebih mesra panggil saya Ustaz Syed, tetapi kalau ada 2-3 Ustaz Syed juga kena panggil penuh lah Syed Syahrizan, sebab apa jadi confuse, 3-3 akan toleh kepala. Baik, saya officially sebagai penceramah bebas lah, aktif penceramah di sekitar Masjid Surau di Lembah Kelang, begitu juga jemputan di luar Lembah Kelang, Johor, Pahang, Pening, ikut musim kalender Islam lah. Begitu juga saya bertugas, saya juga beberapa kali ataupun sering mendapat jemputan di Media Prima, begitu juga di RTM, radio, RTM, begitu juga Zayan dan sebagainya. Dan saya ni bekas penerbit kanan daripada TV Al Hijrah, dan saya sudah berhenti daripada bidang broadcasting ini lebih kurang 2 tahun lah. Cuma itu sedikit lah, hampir 9 tahun saya berkecimpung dalam bidang penerbitan dan broadcasting ini. Dan sekarang ni saya lebih tertumpu kepada bidang konsultan lah. Konsultan saya bukanlah macam apa kata orang tu, bukan lebih kepada motivasi, tapi lebih keagamaan. Contohnya saya ada beberapa modul yang saya buat, iaitu terutamanya dalam perkara urusan fiqah. Contohnya smart solat, fake puasa, begitu juga berkaitan dengan zakat. Ada jugalah yang modul-modul yang sesiapa yang berminat untuk mendalami ilmu agama, ilmu fiqh terutamanya, mengikut kacamata yang lebih mudah dengan metod yang senang dan santai, boleh hubungi saya lah, yang mana saya menawarkan khidmat untuk memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, sama ada di peringkat masjid ataupun di peringkat di institusi dan begitu juga di pejabat-pejabat kerajaan. Cuma dalam musim pandemik ini segala-galanya terhentilah. Boleh dikatakan saya ni, kata orang ni penganggur terhormat. Di samping itu juga saya ada terlibat dengan Jepatan sebagai penasihat syariah bagi beberapa penerbitan rancangan TV, terutamanya Astro Warna dan beberapa projek TV terbitan Astro. Baru-baru alhamdulillah dalam musim pandemik ini ada job yang saya dapat, iaitu call daripada Astro Warna untuk
memantau penerbitan panduan syariah, iaitu satu rancangan lawak. Jadi saya pun diterima dan sudah kontrak, dan begitu juga lah beberapa penglibatan saya walaupun sudah secara rasminya berhenti daripada bidang penerbitan ini, tapi masih lagi melaksanakan tugasan secara part time. Begitu juga saya juga menerima job menulis skrip dokumentari, sama ada sejarah ataupun dokumentari melibatkan dokumentari rancangan lah. Jadi itulah antara yang boleh saya bagi perkenalkan diri saya untuk audiens terbuka kepada sesiapa saja. Maksudnya target bisnes saya kepada sesiapa saja yang berminat untuk mencapai tahap memahami agama ikut cara yang mudah dan santai, boleh hubungi saya, insyaAllah. Itu ringkasannya lah. Okey Ustaz, tolong mutekan mic Ustaz. Tolong bisukan mikrofon. Baik. Terima kasih kepada Tuan Syed Syarizan. Ya tuan-tuan, kalau ada bahagian fiqah, anda ingin konsultasi syariah atau nak pastikan ada apa-apa keraguan, boleh berjumpa, boleh berkongsi, boleh berhubung dengan Tuan Syed Syarizan. Cuma nak tanya Ustaz, kalau boleh nak tanya jangan marah. No. Bab fiqah-fiqah semua ni, bab poligami ada tak Ustaz? Bab poligami. Ustaz dengar no? Tak dengar? Okey, tak dengar tak apa, nanti kita sambung balik masa soalan nanti. Boleh. Dengar. Okey, insya-Allah. Okey. Bab poligami ada Ustaz? Kursus Bab poligami. Ha? Poligami tu cerita pasal teori tu ada lah, praktikal tak ni. Baik. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Takut bini. Sopalah kita Ustaz. Oi. Baik. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan seterusnya saya akan memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Bahari. Saya adalah seorang rakan kongsi di firma guaman Bahari dan Bahari. Kerja saya amat menarik tuan-tuan. Kerja saya adalah kepakaran dalam bidang cinta. CINTA. Hari Sabtu dan Ahad tuan-tuan, hari Sabtu dan Ahad kalau ada masa lapang, kerja saya membantu anak guam saya untuk jatuh cinta. Kerana apa? Saya ada penceramah kursus pra-perkahwinan. Nak tahu orang bercinta tuan-tuan, senang aja no. Orang bercinta ni lembek tengkok dengan lembek lutut. Tu tanda orang bercinta. Tak percaya, pergi ke panggung wayang, lagi MCO tutup no. Siapa biasa pergi panggung wayang dia tahu no, tengok pergi kat situ no, semua orang tak ada tengkok no. Tak tahulah pasal apa. Orang bercinta ni tuan-tuan, dia akan menyanyikan sebuah pantun. No, sebuah pantun yang berbunyi seperti berikut. Nasi lemak, buah bidara, mayang selasih, hamba lurutkan. Puang emak, buang saudara, kerana mu kasih, hamba turutkan. Itu pantun orang bercinta. Hari Isnin tuan-tuan, kalau orang utara dia panggil hari Senayan. No? Hari Senayan sampai hari Jumaat tuan-tuan, kerja saya bertukar. Kerja saya membantu anak guam saya yang terkena jerat percintaan. No, orang bercerai tuan-tuan. No? InsyaAllah lepas raya ni tuan-tuan, pergi mahkamah hari Rabu nanti bila buka, penuh orang nak bercerai tuan-tuan. No? Pasal apa? Dan kerja saya tuan-tuan, membantu anak guam saya memfailkan dokumen perceraian di mahkamah syariah yang pertama. Yang kedua, saya tolong mereka negotiate. Berbincang apakah terma-terma perceraian, nafkah anak berapa, nafkah edah berapa, muta'ah berapa, harta sepencarian berapa. Kita bincang no. Yang ketiga tuan-tuan, saya bantu anak guam saya untuk move on in life. Pasal apa tuan-tuan no? Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Kalau anak guam perempuan saya tanya, hang kena cerai tak apa, jangan takut. Lepas habis edah, hang cari orang 20 tahun lagi tua. Senang no. InsyaAllah dia bukan macam perkahwinan yang sekarang. No? Baik. Dan orang yang bercerai ni tuan-tuan, dia ada pantun yang tersendiri. Hari ini bertanam jagung, hari esok bertanam serai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Seterusnya tuan-tuan, kalau ada masa lapang lagi tuan-tuan, no? Antara hari Isnin, antara hari Sabtu sampai hari Jumaat. Kalau ada masa lapang, kerja saya bertukar. Kerja saya membantu anak guam saya untuk menulis surat cinta
yang datang dalam bentuk wasiat, pusaka dan hibah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita berpegang kepada prinsip hidup biar susah, jangan menyusahkan. So jadi dah buat wasiat, kalau buat wasiat ni tuan-tuan, satu faedahnya mati dalam keadaan diampuni, mati dalam keadaan bersyahadah, mati dalam keadaan bertakwa. Ibarat kata tuan-tuan, siapa mati tak buat wasiat ni dia rugi besar tuan-tuan. Tak reti nak abang lagu mana no. Dan orang yang buat wasiat ni tuan-tuan, dia pun akan menyanyikan satu pantun. Apa pantun dia? Kalau tuan mudik ke hulu, petikkan saya sekuntum kemboja. Kalau saya mati dahulu, ku tunggu tuan di pintu syurga. Baik, untuk kita memanaskan, okey, dan minggu ni tuan-tuan, minta maaf, minggu ni rujukkan saya kepada yang pertama, orang yang hari raya muka masam tuan-tuan. Laki bini tak bertegak no, panggil bang. Itu klien saya tuan-tuan no. Tolong rujukkan saya orang yang laki bini tak bercakap, muncung dark face. Itu klien saya no. Yang kedua, tolong rujukkan saya kepada orang yang kalau tuan-tuan jiran no, boleh dengar suara dia menjerit laki bini no. Tu tanda berkelahi no, nak bercerai no. Tu pun klien saya juga, rujukkan saya kepada orang tersebut. Dan yang ketiga tuan-tuan, rujukkan saya kalau tuan-tuan kenal orang yang mak dia mati, pak dia mati, suami mati, isteri mati, anak mati, rujukkan kepada saya juga. Kerana mereka juga adalah bakal anak guam saya. Saya boleh bantu dapatkan sijil faraid dan membuat pembahagian pusaka kepada ahli waris yang berhak. Nah, kita berikan kepada yang berhak. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita mulakan kepada sesi soal jawab kita pada malam ini. Kita akan mulakan dengan soalan daripada Eva Azlin kepada Ustaz Said Syarilan. Dipersilakan Eva. Okey, terima kasih Amir untuk sesi yang awal tadi. Okey, Eva ada soalan kepada Tuan Said. Soalan pertama, boleh tak bapa minta duit raya anak untuk menguruskan keperluan keluarga? Selalu nampak kat drama TV3 ni. Macam mana ni? Nak tahu pandangan Tuan Said ni. Okey, terima kasih Eva, terima kasih Ustaz Amir atas peluang yang diberikan pada malam ini. Baik, kita straight to the point. Dalam hal ini kalau kita lihat apa yang disebutkan bahawa duit raya yang mak bapak pegang ni adalah amanah. Bak kata orang tu malul mahjur, dalam istilah fiqah disebut harta orang yang tak layak untuk pegang duit. Dalam istilah fiqah, ya, terutama mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan bahawa kanak-kanak yang belum akil balik ataupun mereka yang tidak sampai ke tahap akal yang betul-betul waras untuk menguruskan harta itu, maka dia tidak boleh memegang dan tidak boleh membelanjakan hartanya. Maksudnya mesti ada pemegang amanah. Biasa kat Malaysia ni kalau anak kita umur 7-8 tahun yang tak sampai lagi akil balik ataupun tak ada tanda-tanda akil balik, maka dalam hukum fiqah disebut anak tu tak boleh pegang diri sendiri. Maka ada tukang pemegang amanah. Biasanya mak bapak lah. So mak bapak ni berkewajipan menjaga duitnya. Tapi bila menjaga amanah, maksudnya benda tu amanah. Dan benda tu tidak boleh dia buat macam harta dia sendiri. Dalam istilah kata orang kampung, dia kata harta mak bapak dia. Sebab tu dalam kitab Minhajul Talibin, salah satu rujukan kitab fiqah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wa yatasarraful waliyyu bil maslahah. Maksudnya pemegang amanah, iaitu wali kepada anak yang mana memegang harta itu, dia boleh membelanjakan hanya masalah tertentu. Bukan saja-saja dia boleh buat. Contohnya kalau mak bapak tu dapat duit, dia pegang duit. Katakanlah, okey, semua duit raya adik, abang, kakak bagi abah pegang. Bila abah pegang tu, abah dia pergi beli rokok lah, pergi beli duit minyak. Ya? Dan ini jelas haram. Yang mana Imam Nawawi kata, boleh si mak bapak menggunakan duit itu atas sebab masalah si anak itu sendiri. Apatah lagi kalau yang tidak masalah tidak dibenarkan. Suka-suka saja kita nak belanja. Apatah lagi bapak tu belanja duit minyak, beli rokok, lepas tu sikit-sikit Shopee, sikit-sikit Lazada pakai duit anak. Ini satu benda yang sangat-sangat berlanggar dengan etika. Cuma ada garis panduan piawaian yang ulama-ulama ada jelaskan. Bila masa si bapa boleh pakai harta anaknya tu. Ya, kalau disebutkan ada beberapa cara, ada beberapa peringkat. Contohnya kalau anak yatim tak ada mak bapak. Jadi ada orang yang pemegang amanah memegang harta. Sebab apa? Ada kalangan
anak yatim ni duit dia banyak, kaya. Dan anak yatim ni dia tak sampai akhir balik lagi, maka kena ada pemegang amanah. So pemegang amanah tu tak boleh suka-suka untuk mengambil duit itu dan membelanjakan ikut sesuka hati. Yang boleh dia ambil untuk perbelanjaan makan minum si anak yatim itu, dan perbelanjaan untuk dia sedikit, upah yang bahasa apa, upah dia menjaga anak dia, ataupun kata orang bak gaji dia lah. Tapi kalau mak bapak, dia tak sama dengan pemegang amanah. Mak bapak ni dia bertanggungjawab untuk bagi nafkah pada anaknya. Selagi mana tidak akhir balik, selagi itulah mak bapak wajib, bapak lah terutamanya, bertanggungjawab untuk memberi nafkah pada anaknya. Ya, jadi kalau mak bapak tu ada duit, gaji cukup, maksudnya nak bagi anak dia makan, nak bagi anak dia minum, nak bagi anak dia tempat tidur, tempat tinggal yang sempurna untuk menyekolahkan anaknya, anak dia cukup, maka mak bapak ataupun si bapa itu tak boleh ambil daripada duit raya untuk atas tujuan alasan tak apalah, saya ambil duit raya ya untuk baju sekolah dia. Tak boleh. Sebab apa? Bapak dia ada gaji, bapak dia masih lagi ada duit, masih mampu untuk menanggung anaknya. Yang ulama kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fiqh Tuhfatul Muhtaj, dia kata dibolehkan kalau bapak tu miskin. Katakanlah musim pandemik ni bapak dia kena buang kerja, tak ada duit. Ya. Jadi anak dia tu nak makan, tak ada duit, terpaksa ambil duit raya anaknya bagi anak dia makan. Itu tak apa. Tak perlu digantikan balik. Ya, itu situasi yang berbeza. Jadi kalaulah kata mak bapak tu dia ada duit, dia ambil juga, benda tu haram. Dan benda tu tak melibatkan masalah. Contohnya anak tu katakanlah dah bilik tidur tu cantik. Ya, kalau katakan bilik tu sempurna untuk anak tu tidur selesa, untuk dia bermalam selesa, untuk dia tukar pakaian dia, untuk privacy dia selesa. Ya, tapi tiba-tiba kita nak ambil duit raya dia, kita nak cat cantik-cantik lah, letak gambar princess, letak gambar dinosaur lah, apa semua. Itu tak boleh. Sebab apa? Bukan masalah, bukan keperluan, bukan darurat, bukan hajiat, seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab usul fiqh dan sebagainya. Jadi saya rasa itu yang perlu difahamkan dalam hal ini. Yang mana kalau kita lihatlah pengalaman yang saya ceritalah, saya tanya pada kawan-kawan saya, tanya pada orang ramai, dia kata biasa ni kalau yang pegang duit raya ni, yang betul-betul partikular, yang jaga betul-betul si mak. Mak kalau dia pegang duit raya anak tu memang jaga betul-betul. Dia simpankan, dia masuk dalam bank. Tapi bapak ni dia masuk poket sana, poket sini, dia pun lupa. Dia nampak ampau, dia pun beli rokok lah, dia beli isi minyak dan sebagainya. Jadi janganlah semua kata, kita tak adalah judge semua bapak macam tu ya. Tapi kadang-kadang macam tu. Ya, sebab tu saya kata kalau anak dapat duit raya, memang dia kata, abah tolong pegang kan? Saya pegang. Saya tak pegang lama, saya akan bagi pada isteri saya. Awak tolong pegang kan? Dia ada baik tangan. Senang. Dia tahu. Dia tiap tulis lagi nama siapa, yang sulung berapa, ini yang berapa. Jadi dapat dibezakan. Jadi itu secara ringkas kalau kita nak kata, itulah hukum hakam berkaitan dengan duit raya anak. Apakah situasinya terhadap mak bapak, boleh digunakan ataupun tidak? Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz, begitu bernas sekali ucap Ustaz. Jadi saya nak minta kepada Ustaz untuk masuk gelanggang pada malam ini Ustaz. Kita bertadarus ilmu, kita bertadarus fikrah, kita bertadarus. Baik Ustaz. Okey. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz ada kata hadis bersama hadis Rasulullah SAW, dia berkata anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau ni milik ayah engkau. Sehingga dikatakan bahawa sekiranya kalau bapak ni dia ambil duit anak ni tak jatuh hudud. Tak boleh kata mencuri pasal itu anak dia. Jadi sekarang ni katalah duit raya Ustaz kan. Kita pun tahu ramai orang duit pun banyak yang lari kan, tak dapat duit So jadi boleh tak pak ni dia pergi kat isteri dia, dia kata sayang duit-duit raya ni bagi kat abang nak uruskan. Apa pandangan Ustaz tentang perkara ni? Okey, dia hadis tu sahih ya. Cuma kalau kita nak faham hadis, kita tak boleh faham secara literal. Dia kebanyakan manusia ni hancur, kononnya hendak beragama tetapi dia faham hadis secara literal. Betul tak? Macam saya bukan pengamal undang-undang. Lepas tu saya nak buka ke buku enakmen undang, saya nak faham sendiri, boleh tak? Memang cacat merbah rasanya. Sebab apa? Saya bukan lawyer. So term-term banyak saya tak faham, saya tak ada degree, tak ada diploma dan sebagainya. Jadi mereka nak faham hadis ni, ramai memang saya dengar dia kata, saya nak pakailah dalam hadis kata kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Maka sebab tu saya boleh pakai. Kita kena tengok konteks hadis ni. Kenapa hadis ni diujarkan oleh Nabi? Dalam disiplin ilmu hadis dinamakan asbab wurudil hadis.
sebab bagaimana diujarkan hadis. Kenapa Nabi sebut hadis tu? Macam juga dalam tafsir Al-Quran. Al-Quran tu kita tak boleh jadi macam liberal. Liberal cacat merbah. Dia kata orang Islam ni boleh murtad sesuka hati. Dia kata la ikraha fiddin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman tidak ada paksaan dalam agama. Dia kata tengok, kan Islam membenarkan pengadaan yang murtad. Saya kata you tak faham, you kena tengok sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini bermaksud kita tak boleh paksa non-Muslim masuk Islam. Itu maksud dia. Bukan bermakna kita sewenang-wenang boleh suruh orang Islam keluar Islam. Tak ada. Hadis tu jelas. Sebab kenapa Allah turunkan ayat ini? Sebab supaya kita as a Muslim, you sebagai khalifah, you sebagai pemimpin, tak boleh paksa dengan pedang, tak boleh ugut mereka iaitu non-Muslim untuk masuk Islam. Ya. Jadi, anta wa maluka li abi, maksudnya itu konteks bukan tak ada kaitan dengan harta anak-anak kecil. Ini yang Nabi kata ni pada seorang sahabat yang sudah dewasa. Yang mana ada seorang sahabat ni Nabi tegur dia. Ya, sahabat Nabi ni bukanlah kita kata pendosa besar, tidak, mereka ni di bawah didikan Nabi SAW. Nabi ni dia mendidik. So mana-mana sahabat yang buat silap Nabi tegur. Sebab tu kita tak boleh kata sahabat ni banyak buat dosa. Dia buat silap, manusia biasa. Maka Nabi yang menegur dan membetulkan mereka. So sahabat ni seolah-olah macam dia menyempurnakan tanggungjawabnya pada bapa dia. Tak bagi dia bapa dengan harta yang cukup, tak bagi bapa dia nafkah yang cukup. So bapa dia tak cukup makan, tak cukup harta, dia ambil lah harta tu. Sama juga dalam konteks nafkah suami terhadap isteri. Ada seorang sahabat namanya Abu Sufyan. Dia ni agak kedekut, ya. Sehingga isterinya datang jumpa Nabi SAW. Rasulullah kata Abu Sufyan ni kedekut, ya. Sehingga kan dia tak bagi makan untuk aku dan anak aku yang secukupnya. Ya, dia bagi-bagi, tapi sepatut kalau kami makan satu hari 3 kali, dia bagi makan sekali saja. Lagi 2 kali tak cukup, laparlah kami. Nabi kata kamu boleh ambil duit dia walaupun tanpa pengetahuan dia untuk mencukupkan kamu dengan anak kamu. Nampak tu? Ya, ini lesen besar ni. Isteri boleh curi duit suami. Kalau suami kedekut bagi nafkah tak cukup, itu ya indahnya Islam, Ustaz. Ya. Jadi Nabi kata pada Hindun, isteri dia kata kamu boleh ambil. Kalaulah betul suami kamu tak cukup bagi makanan, kamu boleh ambil senyap untuk mencukupkan peluang untuk kamu makan dengan cukup dan untuk anak kamu. Tapi janganlah curi duit suami tu sampai beli gelang sampai sini. Ya, itu dah lebih sangat namanya. Betul tak? Jadi macam tu jugalah Nabi kata sampai kita ni kita ni bila ada ayah tak cukup makan. Kalau ayah ni tak cukup keperluan, maka tanggungjawab anak yang berkecukupan yang ada lebih dia wajib tanggung. Kadang-kadang dia fikir kita ni sebagai anak lelaki ataupun anak perempuan, dia fikir aku ada nak tanggung isteri dan anak. Tapi mak bapak buat tak tahu. Sedangkan kalau dia mampu untuk tanggung isteri dan anak dan ada lebih, dia wajib tanggung mak bapak dia yang miskin. So mak bapak yang miskin tu tak boleh dibiarkan. So bila dibiarkan tuan-tuan, bapa boleh ambil harta dia sesuka hati. Sama juga dengan kes seorang wanita dia yang mana suami dia kedekut. Maka kita kena faham konteks hadis tu, yang mana hadis yang Nabi kata harta kamu dan begitu juga diri kamu adalah milik kamu. Konteks berbeza, tak ada sama sekali dengan hak yang mana duit raya anak-anak tu kita sesuka hati boleh ambil. Dia berlainan. Sebab apa? Maknanya berbeza, sebab turun hadis itu pun berbeza dan konteks yang Nabi cakap ketika itu pun sangat-sangat berbeza dan berlainan dengan harta mahjur ataupun anak-anak kecil, yang mana ada perbincangan sendiri dalam Al-Quran yang Allah sendiri sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-6. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalaulah begitu, kalau dalam keadaan begitu, boleh tak kita katakan bahawa bila berlaku COVID dan pandemik ni, ini adalah satu exception to the rule. Ini bukan keadaan biasa, ini keadaan luar biasa. So bapa-bapa di luar sana, kalau ada kesempitan wang, kesempitan ongkos, enggak ada wangnya Pak mau makan, sedangkan anaknya itu rajin mengutip wang raya, enggak boleh dipinjam ke Pak? Ya Ustaz, teruskan. Jadi memang itu sebab tu lah Imam Nawawi kata ada maslahat. Katakanlah pandemik ni, saya ada follower saya, dua follower, dia tak minta duit dengan saya. Kata Ustaz tolong doakan saya, mula-mula bulan pertama kena potong separuh gaji. Sekarang dah kena buang kerja dah. Anak ada 4 orang. Kesian, saya rasa memang saya ni pun memang kerja tak ada ni. Tak ada pandemik selagi mana PKP ni, ceramah tak jalan, seminar tak jalan, apa tak jalan. Adalah, tapi adalah simpanan tersimpan. Alhamdulillah kita masih boleh survive. Dan Alhamdulillah isteri saya bekerja. Tapi yang susah ni memang kita kata, Nabi kata, Imam Nawawi kata dengan maslahat. Yalah kalau dah tak ada duit,
dah tak ada duit, dah memang tak ada benda nak makan dan nak beli beras pun tak ada, maka takkan nak biarkan anak tu berlapar. Maka di sini fiqh mengatakan boleh mengambil duit raya anak. Katakanlah tahun lepas duit raya kan ada. Kena ambil duit raya tu, kita beli makan keperluan secukupnya untuk makan minum anak kita. Ya, termasuklah kita juga. Kalau kita kata memang takkan anak kita makan, kita tak makan. Kalau kita tak makan, habis mak bapak sakit dan sebagainya, siapa nak jaga anak kita? Maka boleh juga untuk ambil dasar keperluan kita saja. Dan keperluan ni juga dia melibatkan hajiat, benda yang ada kita boleh hidup. Kalau tak ada, tak boleh hidup. Tapi tak sampai mati. Contoh, kalau kita tak bayar elektrik 3 bulan, 4 bulan akan mati. Bukan matilah, maksudnya elektrik tu mati. Kita nak hidup macam mana? Susah. Kalaupun tak bayar air 2-3 bulan akan dipotong duit kita. Maka itu pun juga kalau atas dasar kedaruratan ini, maka boleh diambil wang anak itu kita sebagai pemegang amanah atas dasar darurat. So bila bab darurat ni, bab kata orang ni kalau lapar sangat, kalau tak makan mati, babi pun boleh makan. Betul tak? Jadi apatah lagi dalam situasi meruncing, pandemik dan recession dan sebagainya, maka tak menentu keadaan dan nasib setiap masyarakat dekat dunia ni, termasuk dekat Malaysia ni, berlainan. Mungkin saya masih okey lagi, tapi tak tahu dekat belakang sana tu yang memang dah nak makan nasi dengan kicap pun tak ada, wallahu a'lam. Ya. Baik. So jadi Ustaz, bercakap tentang kemaslahatan ni, saya bagi contoh, jangan marah nak tanya no. So anak kena makan KFC ni kira maslahat ke dah Ustaz? Kalau makan KFC, McD, Pizza Hut ke kira ayam penyet ya, kira yang ambil macam kata apa? Minimum standard. Kalau anak nak makan Nandos, ni kira hajiat ke Ustaz? Kira tasniat ke? Macam mana kira no? Kita orang KL Ustaz, orang KL. Orang KL ni taste lain Ustaz. Busuk-busuk KFC Ustaz, ayam penyet tak pandang Ustaz anak kita. Macam mana tu? Baik, dia memang jelas lah, KFC, Nandos dia bukan hajiat, dia tahsiniat. Ya, kalau hajiat ni kata apa Dr. Mustafa Borah, masa pengajian usul fiqh, dia kata wajibah kamilah biasa ikut keperluan masyarakat kita makan. Biasa kalau ada nasi, ada seketul ayam, ada lauk, ada sedikit, itu sudah memadai. Tapi kalau kita dah makan sampai KFC, sampai Nandos, itu bukan hajiat lagi dah. Itu dah tahsiniat. Maka yang diperlukan untuk membelanjakan duit anak kita di atas dasar darurat. So darurat tu kita kata nak melepaskan darurat, nasi pun dah cukup, betul tak? Kalau makan nasi kosong pun dah kenyang. Tapi kalau nasi kosong tu, kalau kita tu boleh lah, tapi anak kita nak ke makan. Ya, silap dia sanggup tak makan daripada makan nasi kosong. Jadi terpaksa tambah juga hajiat untuk memerlukan. Tapi hajiat tapi tidak sampai kepada tahsiniat, itu bermewah-mewah. Ikut kadar kebiasaan kita makan macam mana. Ya, macam juga beras kan. Beras yang wajib bayar ikut keadaan uruf semasa, iaitu sekilo segantang RM7. Kalau ikutkan, walaupun kita makan dalam kadar yang basmati sekilo RM20, tapi bayaran zakat fitrah ikut adat setempat, iaitu biasa orang makan, iaitu beras yang RM7 punya segantang. Jadi itulah kita ikut macam mana kadar, macam mana orang Malaysia makan sepinggan, ada satu lauk, ada sayur sikit ataupun ada 2-3 lauk, sudah memadai. Tidaklah sampai benda melibatkan terlalu mahal, wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustaz Syarizani atas penerangan yang jelas. Itu tadi. Seterusnya saya ingin membuka ruang kepada Safiah. Safiah ni saya nak tanya sikit, jangan marah lah no, sebagai perancang keuangan Safiah no. Kalau mak pak ni orang berada, orang have no. Orang have, anak dapat duit raya. Baik, duit raya ni nak bagi anak uruskan ke ataupun mak pak simpan? Sebab kalau anak uruskan ni kita boleh tengok, kita boleh ajar dia no, cara-cara nak menguruskan wang. Atau kalau mak pak simpan ni, insya-Allah no, ada orang mak pak simpan duit no, 21 tahun, 22 tahun no, nak menikah tak payah pakai duit mak pak, duit kumpul tu cukup nak buat hantaran no. Jadi nak minta pandangan Safiah tentang perkara ini. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, kalau dalam kes duit raya di mana mak bapak dia orang kaya-kaya, orang yang berada lah, yang mana dia bukan orang susah. Jadi bila dapat duit raya tu, kalau ikut saya, pendapat saya sendiri dan saya tengok kawan-kawan saya, selalunya kita akan kasih mak ayah, selalunya mak lah yang menyimpan duit tersebut. Sebab kalau kita bagi ke anak-anak kita ni, nombor satu, dia masih kanak-kanak, belum dewasa lagi, dia tak faham lagi about the importance of menyimpan atau menabung kan.
Dan bila dia apa kata, dia kena influence kawan-kawan dia, peer pressure, kawan-kawan nak beli handphone baru ke, nak beli PUBG ke, nak beli new PS4 dan sebagainya, dia pun nak beli. Jadi at the end of the day mungkin duit tu habis lebuh ke mana-mana, jadi kita tak nampak kan. So I would advise duit tu kita simpan, dan bapak tu jangan simpan dalam savings, sebab kalau kita simpan dalam savings account dia punya negative return, because bila kita tengok inflasi dan juga pulangan daripada savings account tu sendiri, dia akan jadi negatif dan kita tak boleh membiarkan duit tu menjadi lebih banyak. Jadi saya selalunya menyarankan untuk masuk duit tu kepada ASB untuk kanak-kanak. Kita ada tabung wawasan dan sebagainya. Tapi kalau parents tu nak letak dalam tabung haji di mana mereka adalah guardian kepada anak-anak tu, dia boleh buat joint account tabung for ASB, dan bila anak tu berumur 18 tahun dia boleh transfer duit tu, anak tu boleh take over polisi tersebut lah. Satu lagi yang saya cadangkan ialah untuk dimasukkan ke dalam unit trust, sebab mengikut pengalaman saya kan, orang-orang yang melabur dalam unit trust ni untuk jangka masa panjang. Jangka masa panjang ni kita tengok dia punya time span dia lebih daripada 5 tahun ya, bukan 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun you don't see the result, especially bila ekonomi merudum seperti sekarang. Kalau I tengok klien-klien yang mana simpan lebih daripada 10 tahun, but of course kita kena buat homework dulu, company mana tabung ke company mana, dan juga unit trust pun dia ada dia punya kategori low risk, medium risk and high risk dan sebagainya kan. So dapatkan nasihat daripada orang-orang yang berpengalaman. So letakkan duit dalam unit trust tu, dan kalau boleh kita train anak kita supaya mereka boleh menabung, whereby kalau katakan duit sekolah dia tu, kalau dia boleh simpan satu hari RM1 ke atau seminggu RM7 ke whatever, duit tu bila sampai hujung bulan masukkan ke dalam dia punya ASB ataupun ke dalam unit trust dia. So dia akan, because unit trust ni kita amalkan dollar cost averaging, so at the end of the day you punya pulangan you akan mendapat lebih tinggi dia punya return, you punya jumlah yang terkumpul akan menjadi lebih banyak, dan you will see after 10 years insyaAllah with the right company dia akan terkejut melihatnya. Because I've got a client yang simpan lebih daripada 17 tahun, dia punya annual return is dalam 15% per annum. You cannot get 15% per annum unless kalau you compare dengan bank rakyat dan seumpamanya. Even bank rakyat cannot give you 15% with this kind of economy, betul tak? And also satu lagi ialah tabung haji. Tabung haji has always been giving good returns. So kita boleh amalkan konsep never put your egg inside one basket. So you pecah-pecahkan whatever duit yang ada. Kalau banyak lah, kalau sikit tu tak boleh nak pecah banyak mana kan. So tabung haji is also a good place to put the investment. Dan satu lagi yang banyak orang tak nampak ialah gold. Gold investment sekarang ni sangat bagus. When I talk about gold investment, semua orang akan bertanya pada saya, dia kata ni gold account tu ke? No, it's not gold account. We are talking about physical gold. Sebab saya dah menabung emas almost 20 years and daripada saya masuk awal 2000 dulu dengan sekarang, dia punya return dah lebih daripada, I should say dah lebih daripada 6 kali ganda. Alhamdulillah. Tapi ini samalah, it's all about long term. You jangan pegang baru 3-4 tahun, dah nak jual, you nampak harga dah naik, you nak jual. No, you have to be very disciplined and you kena kena monitor. And also untuk anak-anak punya investment ni, katakanlah dia kata duit dia berapa sekarang, takkan dia tak dapat merasa sedikit pun. What you can do is, bila dapat dividen ataupun contribution daripada investment tu, mungkin kita boleh beri sedikit kepada mereka, and then kita tunjuk kat mereka, okay, dulu abang letak 500 dekat dalam amanah saham, sekarang duit abang dah banyak ni. So he can see that the money has grown. Nanti bila abang umur dah 18 tahun, duit ni akan jadi duit abang, tapi abang kena jaga baik-baik dan sebagainya. So that we educate our kids about menabur. Melabur ni, when you talk about melabur ni, kadang
orang tanya saya about stock market dan sebagainya. For the past 3 years, I've been telling people to stay away from the stock market because saya nampak banyak orang yang bukan melabur, dia melebur, duit dia hilang. You know, especially if you play contra, you play masuk main atas angin, ke dia seronok kan. Kata, oh I can make money intraday, satu hari boleh buat duit. I tell them no. At the end of the day, kadang-kadang bila you nampak, bila you baru menceburi stock market and dia ada banyak kelas online yang dia mengajar dan sebagainya, and dia kata you boleh pakai just, you know, system apps whereby you can make money. Kebanyakan pada mereka, they make money in the first place, but after a while, whatever money that they make, it's gone. So minta maaf ya kalau ada reminder atau stockbroker dalam ni. Memang I've been telling my friends and those people yang come to me and minta advice about stock market, I told them if you never dwell in the stock market, please stay away because I can see that the world market is very unstable and you know, I don't see much return lah. Kita better stick kepada pelaburan yang yang lebih selamat dan di mana dia punya risikonya lebih rendah, because as you can see macam ASB for example, dia punya pulangan adalah sangat konsisten dan you can see every year dia akan bagi you know a certain return at least 7%. So kalau ASB tu belum penuh, kita penuhkan dulu ASB sampai 250,000 for example. Bila ASB dah penuh, mungkin you can opt for other kind of investments, you know. Encik Amir? Okay, thank you Safia. Terima kasih di atas perkongsian tadi. Jadi nak tanya sikit macam mana kita nak berikan kepada anak kita ni, katalah dia dalam umur 9-10 tahun dah cerdik sikit financial literacy, financial literacy financial literacy Melayu panggil literacy ni tak buta huruf lah, celik keuangan supaya dia tidak buat financial mistake, kesalahan yang asas dalam menguruskan keuangan. Jadi apa nasihat Safia kepada ibu bapa tentang mengajar anak mereka financial literacy? Okay, like I said before, kita boleh ajar anak kita supaya dia boleh menabung daripada dia kecil, daripada sekolah rendah tu, kata umur dia 9 tahun for example kan, duit sekolah yang mungkin kita ajar dia, kata okay, hari ni ibu akan bagi bekalan untuk dia bawa pergi sekolah. Ajar dia supaya dia tak membelanjakan habis dia punya duit belanja dia tu, so that dia boleh simpan sebahagian daripadanya as savings. Dan of course lepas tu bila macam saya kata, kita buka pada mereka kata akaun tabung haji atau akaun unit trust atau akaun ASB for example, and then kita ajar mereka, kata okay, duit abang dah banyak ni dalam ASB, ibu dah letak, okay, we show them from time to time. And then at the same time, tapi I rasa yang penting juga kita ajar anak kita selain pada menabung, ialah kita kena ajar mereka untuk bersedekah. Because I was shocked because my son when tahun lepas saya agaknya dia selalu tengok saya bersedekah kepada orang yang memerlukan dan sebagainya. When one of the cikgu dia tu mengalami musibah, so cikgu dia tu, she was you know in financial despair. So tiba-tiba dia cakap ke I, ibu boleh tak abang nak use part of the money savings account dia nak bagi sedekah dekat cikgu dia. I was so touched. I tu where do you learn from you know all these things, because ibu tak pernah cakap ke abang supaya you know bersedekah dekat cikgu dan sebagainya. Dia kata it's like I look at what you have always been doing and I want to do the same for my teacher, which I was so touched. Jadi I rasa kita kena balancekan buat dunia dan akhirat lah untuk anak kita. Jadi kita ajar mereka menabung, at the same time kita ajar mereka untuk bersedekah as well. So and also sekarang ni online ada macam-macam courses yang anak kita boleh belajar. Kita boleh ajar anak kita whatever knowledge that we have. Of course mak bapak kena celik keuangan lah dulu kan. You kena pergi kursus dan sebagainya. Then you paskan, ajarkan kepada anak-anak little by little supaya dia faham about kepentingan untuk menabung rather than untuk bila dia dapat duit dia nak belanja this and that. Kita kena ajar kat dia, kata when you menabung and duit you dah banyak, then you can take a part of it untuk belanja, untuk reward yourself. Tetapi always bear in mind, because kita tak tahu, because ibu ayah kita, I mean we were always
at one point or another kita akan meninggalkan anak-anak kita. Of course kalau anak kita tak pergi dululah. Bila kita meninggalkan anak kita, kita nak make sure anak kita boleh survive on their own and dia tak perlu, dia tak perlu meminta-minta dan sebagainya. They have their own savings and they can continue their life. But of course, when I say that, insurance comes into mind lah. Okey, Safia, terima kasih di atas perkongsian tadi. Ni jangan marah, nak cocok sikit boleh Safia nak cocok sikit nak tanya What's your thought about orang beli mask yang kalau harga biasa RM3.50, RM4, orang jual sampai RM35, RM40. What's your thought of that as a financial planner? Ada ke? Pada I, before you do anything, you have to do your homework first. Jangan kena tipu. You ask around pada orang yang lebih yang lebih berpengalaman dan lebih knowledgeable. So don't you nak beli emas tiba-tiba you pandai-pandai you pergi beli kedai emas ke apa benda, because I usually tak beli emas kat kedai emas. Dah masuk macam ni face mask, topeng muka. Oh, face mask. Topeng muka orang duk beli RM3.50, RM4 lah. Ni ada orang menjual sampai RM30, RM40. Ni pasal branding ke ataupun pasal banyak sangat duit tak tahu nak buat apa ke ataupun memang buta perut? Cuba cerita abang main sikit. Buta perut kot. Face mask takkan nak beli sampai berpuluh-puluh ringgit, buat apa nak buang duit. Tu pasal I sekarang ni I dah tak beli the what they call the normal face mask. I beli the cloth one so that I boleh cuci and recycle and reuse, so that I tak bazir duit beli. I adalah beli yang satu kotak tu untuk my family as well. Tapi to me it's like benda tu in the future we need to wear it maybe every day kan. So beli face mask yang jenis cloth yang mana you boleh cuci dan you boleh recycle. Dan jangan beli face mask yang regam merepek buat apa, buang duit. Baiklah duit tu you pergi sedekah, banyak orang susah kat luar tu. Dapat pahala, betul tak? Safia, you orang utara Saya ni orang Kuala Kangsar, orang Perak, tapi saya ni belajar dekat Kedah, kat Kulim. Jadi saya kawan-kawan ni mostly orang Kedah, orang Penang. So cakap Kedah Penang memang steady lah. Dengar pun tahu. Okey, tak apa. Baik. Selanjutnya Eva, saya buka laluan untuk bertanya soalan kepada Tuan Syed Syarizan. Okey, terima kasih Tuan Amir, perkongsian daripada Tuan Syed dan Puan Safiah yang sangat menarik. Okey, Eva nak tanya kepada Tuan Syed. Isu ni selalu Eva nampak, terutamanya bila Eva baca dekat surat khabar sebab suami isteri bergaduh. So Eva nak tanya kepada Tuan Syed, boleh tak suami minta duit raya isteri untuk menguruskan keperluan keluarga? Apa pendapat Tuan Syed tentang soalan ni? Okey, terima kasih sekali lagi. Soalannya, boleh tak suami minta duit raya isteri? Okey, cerita pasal minta, hukum boleh je minta. Cuba nasib kata orang. Ya. Tapi yang tak boleh paksa. Paksa bagi duit kamu, abang nak pakai duit kamu. Dan dapat duit raya kan? Itu abang betul kan? Ya, abang awak bagi RM1,000 kan duit raya, bagi sini. Ni pandemik punya period ni kita tak ada duit, duit RM1,000. Boleh tak? Hukumnya tak boleh paksa lah. Kalau minta ke, rampas ke, curi ke, tak boleh. Dia tidak ada hak sama sekali. Tapi kata boleh tak minta, kalau kata nak cuba nasib, apa salahnya? Ya. Nanti kata isteri kita dah balik, dia dah pandai uruskan duit dia sendiri, maka macam dia ni, dia tak memerlukan pemegang amanah, dia sendiri yang pegang duit dia. So bila tak ada pemegang amanah, dia sendiri pegang duit, maka orang lain tak ada kuasa kat atas duit dia. Macam kanak-kanak tadi tu, ya, kalau ikut hukum fiqh, kalau ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab-mazhab yang lain, boleh dikatakan 4 mazhab, kita duit raya tu tak boleh. Kamu ambil lah duit kamu ni, katakanlah kita bagi anak kita yang umur 8 tahun, okey adik, ambil lah duit ni RM1,000, kamu apa saja boleh. Ya, hukumnya haram, berdosa. Sebab apa? Kita akan membiarkan duit itu akan dibazir dengan jalan yang tidak betul. Pasal apa? Yang mengelolakan duit itu orang yang belum cukup matang untuk menyalurkan ke mana kewangan yang selayaknya mengikut syarak. Jadi isteri tu dah apa kata orang ni, dia sudah berakal. Maka duit itu di atas penguasaan sepenuhnya.
maka harta isterinya suami tidak ada hak sama sekali. Ya. Kecuali kalau isteri tu dia ada ihsan, katakanlah kan ihsan. Macam saya ni, ialah kata orang tu tak adalah paksa. Sekarang ni kerja tak ada, seminar tak ada, duit tak masuk. Jadi saya kata tak apa abang ni ambil duit pergi pasar. Ya, kita tolak bertolak tu nak tolak dari pasar kita masih ada duit. Dia nak bagi pula. Siapa dia tanya muka tu kita tak seronok, tengok bini merajuk kan, kita terima jugalah duit tu. Ya. Itu pun dia bagi 200, kita belanja 100 lagi duit kita. Ya. Nak jadi win-win situation lah. Kalau tak pakai langsung nanti kan, nanti tidur luar pula, payah pula nanti kan. Sama ya. Jadi tidak ada hak sama sekali kecuali kalau isteri tu ada ihsan. Walaupun bak kata orang isteri tu kaya, dalam istilah fiqh, dalam kaedah ini bukan suruh buat, tapi ikut asal hukum, walaupun isteri tu kaya, ya, suami tu miskin, maka si suami tidak ada hak untuk mengarahkan isterinya supaya gunakan duit dia untuk tanggung keluarga. Tidak. So tanggungjawab si suami kena cari duit. Kalau dia tak ada duit, kena cari zakat, pergi baitul mal, ataupun dia pergi usaha untuk dapatkan duit. Kalau dia tak dapat duit, dia mengaku pada isteri dia, minta maaf, abang tak boleh nak tanggung kamu lagi dah. Ya. Cuma kalau awak ihsan tu hidup dengan abang, silakan. Jadi kalau awak tak sanggup, abang lepaskan saja. Itu cara. Itu ikut kaedah, tapi bukan suruh buat lah tuan-tuan. Ini nak menceritakan bahawa harta isteri adalah hak mutlak isteri. Bahkan dalam fiqh mengatakan isteri suami tu miskin, tak ada duit mencukupi untuk bayar zakat fitrah untuk diri dan isterinya, dan isteri tu ada harta, dia mampu untuk bayar zakat fitrah, maka zakat fitrah tetap tidak wajib ke atas isteri walaupun isteri ada duit sekalipun. Sebab apa? Zakat fitrah tu tanggungjawab suami. Ya, dia kena bayar, dia kena cari duit. Kalau dia tak ada duit, tak wajib ke atasnya dan juga ke atas isterinya. Walaupun isterinya itu ada duit yang banyak, tak wajib. Namun benda itu digalakkanlah. Kalau katakanlah suami tak mampu bayar zakat fitrah, isteri ada banyak duit, maka isteri keluarkan duit, bayarkan untuk dia dan tolong bayarkan untuk suami. Itu terpuji. Seperti mana yang dilakukan oleh isteri Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Isteri Jabir ni dia kaya banyak duit dah, warisan harta mak bapak ya, dan suami dia miskin. Dia nak bagi zakat pada suami dia. Suami dia kata, kau boleh bagi zakat kat aku suami kau. Dia pun muskil. Dia pun jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, boleh tak aku bagi zakat pada suami aku? Nabi kata boleh. Nabi kata boleh. Itu terpuji. Maka dia bagi zakat pada suami dia. Itu atas budi bicara lah, budi bicara. Paksaan tidak boleh sama sekali, dilarang oleh syarak. Bukan hak suami untuk memaksa-maksa supaya bagi harta yang ada ke atas pada suaminya. Wallahu a'lam. Walaupun perbelanjaan tu melibatkan perbelanjaan rumah, perbelanjaan grocery ke, api air dan sebagainya, walaupun untuk perbelanjaan anak sendiri, so suami dia paksa ke atas si isteri untuk keluarkan duit dia sendiri. Apatah lagi duit raya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana pula dalam kes suami taklah paksa isteri, tapi kalau isteri tak bagi, dia buat muka, dia merajuk, dia pergi jalan 2-3 hari tak balik rumah, dia kan dia mogok tapi dia tak paksa, dia minta. Kalau tak bagi, dia tunjuk perasaan. Ni macam mana pula kes ni Ustaz? Cerita. Ini saya beruntung lah dapat isteri macam ni lah kan. Beruntung sungguh lah ya. InsyaAllah ramai kat luar sana yang isteri macam ni ya. Boleh dikatakan dekat Malaysia ni tuan-tuan, majoriti isteri memang sikap macam tu. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Sebab apa sekarang ni kalau kita lihat, rata-rata kalau yang duduk kat bandar ni, keperluan rumah, makan minum, api air, apa semua tu sekarang ni bukan 100% suami yang keluarkan. Betul tak? Itu realiti. Ya, maksudnya untuk keperluan rumah, makan, minum dan sebagainya, isteri membantu. Sedangkan itu bukan kewajipan dia, tetapi isteri kata tak apalah abang kerja, saya kerja. Ya, duit rumah abang bayar, duit kereta saya bayar, duit api abang bayar, duit air saya bayar. Ya, ini duit sekolah anak-anak ada 4 orang, dua anak abang belikan baju, 2 lagi anak saya belikan baju. Jadi sama-sama mutual agreement untuk membangunkan ekonomi. Sedangkan sepatutnya semua itu adalah tanggungjawab suami, tapi atas belas ihsan, maksudnya voluntary daripada si isteri sendiri untuk membantu suaminya. Maka itu satu yang sangat-sangat terpuji ya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kita lihat
kita memuji sikap isteri yang macam ni, boleh dikatakan yang berada di badan sama-sama bersusah payah dengan si suami untuk membangunkan ekonomi keluarga, maka dalam masa yang sama perlulah kita sebagai suami kena faham lah juga, masuk luar tajuk sikit lah kan. Luar tajuk sikit kita kenalah seimbang juga. Jangan kata orang isteri tu dah penat bekerja, bila balik rumah, kerja rumah pun 100% dia buat, janganlah. Maksudnya kita bagi-bagi jugalah, kalau tak 50%, 40%, 30% pun jadilah. Sebab kata orang kalau isteri tu jemur baju, kita angkatlah baju, ya tak? Kalau dia basuh baju, kita lipatlah baju. Sebab kata orang ketika bangun pagi tu dia tengah siapkan sarapan, kita mandikanlah anak. Jadi membantulah, maksudnya dia bantu si suami untuk membangunkan ekonomi keluarga. Apa salahnya si suami membantu untuk kerja-kerja rumah, ya, membantu untuk meringankan si suami. Dan maka saya rasa dalam keadaan macam ni ya, masa muka tak adalah sampai masa muka, tak, tapi masa muka tu sebenarnya dia lebih kepada kesian pada si suami dia, ya tak. Pasal apa suami dia terpaksa memaksa diri sampai tak nak ambil duit, menyusahkan diri. Dia kata kalau aku tak masa muka ni, suami aku tak ambil duit aku ni, suami aku takkan terima pertolongan aku, maka apa salah aku buat macam tu, biar dia ambil duit aku. Maksudnya ini ya percubaan yang baik lah, kita kata percubaan untuk memahami keadaan yang sebenar. Wallahu alam. Ya, maka ya konklusinya satu ihsan, boleh dikatakan kalau yang mana suami dibantu oleh isteri tu, maka usaha isteri itu dikira sebagai sedekah. Yang suami bagi nafkah pada isteri itu dinamakan kewajipan. Manakala si suami dibantu oleh isteri, iaitu isteri membantu suami, ya, sama ada perbelanjaan rumah dan sebagainya, maksudnya itu sedekah jariah, sedekah yang mana pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maksudnya RM1, kalau ikut kita tafsirkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, RM1 kita bantu suami kita dalam hal nafkah, seolah kita bagi sedekah. RM1 sedekah, Allah bagi pahala seolah-olah dia sedekah RM700. Apatah lagi kalau dia bantu RM1,000 untuk pembangunan ekonomi keluarga, seolah-olah Allah bagi pahala dia bersedekah sebanyak RM7,000. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. So 700 tuan-tuan. Ya wallahu a'lam. Ya. Ustaz nak cocok sikit Ustaz noh. So isteri nak tolong-tolong suami, tiba-tiba suami kahwin lain Ustaz. Duit-duit yang kan. Suami pula pasang lain, tak habaq 2-3 tahun baru dia tahu, baru jadi orang kata apa? Kantoi kan. So duit-duit yang dia tolong suami dia ni boleh tuntut balik dah Ustaz, kira hutang. Dia kata, I bagi duit tu, I ihsan qardun hasan hutang bukan ihsan bukan wang ihsan qardun hasan. Hutang, bayar balik. Kalau kau nak kahwin lagi satu, kau bayar balik semua duit aku tu. Macam mana Ustaz nak abang lagu ni Ustaz? Nak abang lagu mana? Tak? Pertama dia buat apa 3 tahun dia tipu isteri dia. Maksudnya kalau nak nikah satu lagi tu, tengoklah cermin diri tu sendiri macam mana. Betul tak? Ya. Saya bukan menentang poligami. Kita lelaki mana menentang poligami? Kita suka poligami lah kan. Tapi kita tahu, kita belajar tentang hukum akam, kita tahu tanggungjawab. Benda ni bukan mudah. Benda ni sangat payah. Yang Amir pun tahulah, nak jaga seorang pun bukan senang. Betul tak? Apatah lagi kita nak pasang 2, pasang 3. Jadi cermin diri tu diri sendiri. Dan kalau nak poligami, ikut prosedur betul-betul. Tak payah buat kalau semua ya, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya dia berlari ada tanggungjawab. Kalau betul-betul dia mampu ikut prosedur Jabatan Agama Islam, wilayah, Selangor dan sebagainya. Kalau betul-betul mampu, kalau betul-betul layak, tak ada halangan. Maksudnya yang pergi Thailand ni semua ni sebab dia tak layak lah. Tak layak, tak sepatutnya untuk berpoligami, dia pergi Thailand ikut jalan yang paling mudah. Sebab apa? SOP yang telah ditetapkan pada Jabatan Agama ni bukan SOP kata orang terlalu payah, tapi dari segi sudut kemampuan, ya. Jadi kalau kata orang tu hanya mampu untuk tanggung seorang isteri, kenapa nak tambah satu lagi? Kadang-kadang nak tanggung seorang pun tak mampu. Mana layaknya? Ya, ini dari segi sudut, maksudnya bukan benda yang mudah. Berbalik kepada isteri mengungkit balik, ya. Katakanlah, yalah itu bila dia marah pada suami yang tipu dia, yang kahwin dia, yang sedangkan selama ni dia membantu bagi duit, membantu ekonomi keluarga, bagi duit kat suami, maka boleh tak dia minta balik? Baik, tengok pada permulaan akad dibagi duit tu macam mana. Ya, bila melibatkan duit, ya, transaksi duit antara 2 orang, ya, daripada saya kepada orang lain, ya, maka dilihat pada akad.
base pada muamalah, pada akad. Akad tu macam mana? Tapi kalau dia akad tu kepada sebagai hadiah, sebagai hibah, maka ia tidak dikira sebagai benda yang boleh kita minta balik. Dia jadi hak milik suami lah. Okey, ni abang, saya bagi kat abang lah. Saya lafaz bagi tu maksudnya hibah lah. So hibah tu, duit tu 1,000 tu hak milik suami selama-lamanya, maka dia tak boleh tuntut balik. Ya. Kalau dia kata, bang saya bagi abang RM1,000, tapi ingat RM1,000 ni untuk belanja abang saja, tak boleh belanja orang lain. Ya. Untuk dia bagikan so isteri nombor 2 yang tanpa diketahui oleh isteri pertama tu. Ya. Maka boleh tak minta balik? Tetap tak boleh minta balik, sebab pada akadnya itu soal hibah. Cuma si suami tidak menjalankan amanah. Dia bukan belanja untuk diri dia, dia melanggar amanah yang isteri dia bagi, dia belanja pada orang lain. Itu dosa tak dosa, tapi hak tetap milik dia. Melainkan kalau ketika isteri dia bagi dengan akad qardun hasan. Okey bang, ni pinjam ni bang, pulangkan balik no interest. Ya, 1,000 nanti abang pulangkanlah balik 1,000. Itu tak apa, memang hak dia untuk mengutip hutang daripada suaminya. Pasal apa? Permulaan ketika duit itu disampaikan berdasarkan akad qardun hasan, maka si isteri berhak untuk minta balik. Manakala hibah dan hadiah, si isteri tidak berhak untuk buat balik. Manakala dia melanggar amanah, melanggar janji, itu perkara lain, itu dosa si suami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak dia untuk menuntut balik duit itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, pencerahan yang begitu baik sekali. Seterusnya kita nak teruskan pada malam ni dengan Safia. Safia nak tanya jadi kita anak kita ni Safia, kadang-kadang orang kata kalau mak pak ni miskin kecil-kecil dia berniaga, anak ni kan dia ada sense of money tau. Maksudnya dia tahu cara nak menjana duit, dia tak scam orang, dia kerja. Pasal mak pak susah miskin kerja McDonald, kerja KFC sejam RM4, RM5. Dia tahu susah cari duit dan simpan duit Kadang-kadang anak orang kaya ni boleh minta apa terus dapat terus enjoy orang joli lama-lama tak dia orang Saya tahu seorang ni pak dia bagi RM15,000 sebulan kat anak, tapi tak jadi orang jadi mat pit Nak cerita nak tanya Safia ni anak kita ni macam mana kita nak bagi, apa kita nak bagi ilmu atau nilai kita nak bagi anak kita ni tentang keuangan, supaya depa ni orang kata apa yang kita nak dapat buat, macam melabur, menguruskan risiko dan sebagainya. Apa kita nak ajak anak kita sebenarnya ni? Boleh abang main sikit, takut jadi anak macam anakku selali pula. Okay, Assalamualaikum. Okay, the first thing kita kena bagi kesedaran tentang keuangan tu sendiri. Anak kita kena train daripada kecil supaya dia celik wang. Dia understand the value of money. Kita tak boleh you cannot spoil your kids daripada kecil lah. Whenever mereka minta, mereka akan dapat. Bila macam tu dia tahu dia hidup senang, dia tahu they don't have to do anything, their parents are going to give them money. Tak boleh. Kita kena macam anak-anak bila habis SPM, alhamdulillah lah, they are interested to look for a job so that they can earn their own money, supaya dia kata tak payah meminta-minta daripada parents dia. So I kata okay, alhamdulillah. So they go and work lah, kerja kat Pizza Hut, kerja kat dekat GSC, IUI Mall dan sebagainya. So lepas tu kita ajar mereka bila ada duit tu jangan don't spend all your money. You kena belajar part of it, you kena simpan. You boleh spend sebahagian daripadanya untuk ni, tapi yang penting tu you kena bagi dia kesedaran kata menabung, because kalau kita tengok sekarang ni kan, with the inflation and everything, maybe duit tu nampak besar, tapi at the end of the day, kalau 10 years down the road, because of inflasi, duit itu akan, dia punya value akan menjadi lebih kecil. Sebab masa tu barang-barang akan menjadi lebih mahal dan sebagainya. Dan anak-anak kita ni macam anak-anak I juga always menekankan kata they have to have insurance, because kalau I ni pergi meninggal dunia dan I tak tinggalkan apa-apa untuk mereka dan sebagainya, dan mereka kena sakit sebagainya, because sekarang ni kalau you tengok budak-budak, because they like to eat junk food, right? They eat junk food, they eat jajan, McDonald's, KFC, you name it. With this kind of lifestyle, they are going to get sick much earlier than their parents. Kalau you tengok budak-budak sekarang ni kena kecil-kecil dah kena kanser, kecil-kecil dah kena kecil mandi dan sebagainya kan. So dia kena menabung daripada sekarang, because kalau kita dah tak ada,
and something happens to them down the road, siapa yang akan membantu mereka untuk meneruskan kehidupan mereka? Especially itu pasal I menekankan kena ada insurance. Kerana insurance ni, kalau you sihat, orang ambil insurance, orang tak nampak dia punya keperluan, tapi bila you sakit, semua orang cari I. Because dia kata, oh I nak masuk hospital, I perlukan duit untuk, untuk bayar hospital ni. Lepas tu I kena duit untuk pergi sana sini dan sebagainya because I cannot work anymore dan sebagainya. So I kata masa you sihat, you kena ambil insurance because insurance ni dibeli bukan oleh duit yang you ada tetapi dengan kesihatan yang you ada. That's why I always tell people ambil insurance masa anak kita berumur 30 hari lagi because masa tu dia punya caruman yang dibayar kata RM100 sebulan for example, you boleh ambil kata up to 150,000 life insurance dia dan critical illness cover RM100,000. If anything happen dekat anak kita, selalunya ibunya terpaksa berhenti kerja untuk jaga anak, betul tak? Bapa tak berhenti kerja, ibunya akan berhenti kerja untuk jaga anak. So dah hilang satu mata pencarian. Katakanlah banyak kes juga. Lepas tu bapak tu pergi tinggal pula ibu dia pergi kahwin lain, dia tinggal ibu dengan anak yang sakit ni, mak dah tak ada income, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka? Ataupun bapak tu meninggal dan sebagainya. So it's always important untuk stresskan keperluan insurans itu sendiri because we don't know what's going to happen dalam seminggu, dalam sebulan because sakit hilang upaya kekal, it can happen anytime dan to anyone without mengenal usia. Budak-budak usia 30 hari pun dah kena macam-macam penyakit kan sekarang ni. It's so worrisome. Saya baca paper, saya kadang-kadang tak nak baca pun because you baca benda-benda macam ni tapi you kena ada kesedaran because kalau you tak ada kesedaran macam mana you nak bercerita dengan klien you dan sebagainya because musibah-musibah tu sekarang ni bertambah-tambah especially with COVID-19 ya. COVID-19 ni satu musibah dia orang kena COVID-19 tu sendiri bila dia recover dia tak akan balik back to normal. Selalunya dia punya paru-paru dan juga dia punya kidney dan sebagainya akan rosak dan you akan tengok dia punya efficiency of their kidney and their lungs akan menurun dan there are cases yang mana dia akan menjadi the lungs will collapse, dia akan kena heart attack dan sebagainya yang mana ia adalah sebahagian daripada sakit kritikal. So bila dia fall under sakit kritikal, bila dia ada life insurance atau takaful, polisi hayat, dia punya company tu akan bayar pada dia whatever critical illness coverage yang ada di dalam polisi tu akan dibayar penuh kepada orang tu sendiri. Jadi dia boleh meneruskan hidup dia pakai duit tu walaupun dia dah tak boleh bekerja dan sebagainya. Dan juga because sekarang ni kita tengok banyak orang yang dah dibuang kerja So tabungan itu sangat penting because kalau you tak ada tabungan, how are you going to continue with your life? You tengok banyak orang sekarang dah meminta-minta because they cannot continue with their life. Suami dah kena buang kerja, isteri duduk di rumah jaga anak. How are they going to continue with their life? So menabung ini sangat-sangat penting dan dia harus diterapkan daripada kecil dan parents kita mesti menunjukkan kita mesti jadi we have to walk the talk dan kita jadi teladan kepada anak-anak kita. Kalau dia tengok mak ayah dia suka membazir dan sebagainya, anak pun akan ikut mak ayah dia, betul tak? So kita kena ajar dia menabung, kita kena ajar dia tentang risiko menabung dan sebagainya. And also of course kita kena ajar mereka tentang sedekah. Because I always believe bila you bersedekah RM1, Allah akan bagi dekat kita berganda-ganda kalinya dan it doesn't have to come in terms of dari segi duit, dia mungkin bagi kita kesihatan yang baik, anak-anak yang baik dan sebagainya. Allahualam. Baik, Puan Safia. Okay, terima kasih. Sorry. Okay, terima kasih Puan Safia. Yep. Okay, sorry, teruskan Eva. Teruskan Eva. Okay, sorry host kita. Kita actually ada soalan untuk Puan Safia. Kita ada orang yang komen dan tanya di Facebook. Okay, daripada sekejap Allah hilang pula. Okay, daripada Ismail bin Muhammad.
Soalan untuk Puan Raja, untuk takaful, ada ketidakperlindungan untuk penyakit kritikal seperti HIV atau kanser dibenarkan berikan pencerahan? Of course, kalau penyakit sedia ada, kata orang tu untuk life policy for example kalau you nak minta, kalau you dah ada existing illness untuk HIV dan cancer for example, selalunya dia akan ditolak bulat-bulat. Tetapi di Zurich Takaful kita ada beberapa produk, contohnya Takaful Sure Cover TSC, Takaful Senior Gold dan juga kita ada Mumtaz, yang mana tiga produk ni kalau you dah ada sakit, macam I mentioned earlier, you dah ada penyakit, you boleh apply dengan kami dan insya-Allah you punya ni akan automatic akan diluluskan dan dia juga guaranteed renewal. Because some companies dia guaranteed application you diluluskan, tapi mungkin after 1 year dia kata oh it's not renewable. Kita punya guaranteed approval dan juga guaranteed renewable. Dan untuk Takaful Sure Cover, dia punya carumannya adalah sebanyak RM75 sebulan untuk satu unit dan kita boleh ambil maksimum 10 unit atau RM750. But of course untuk medical card medical card kalau you ada existing illness seperti HIV dan juga cancer atau any kencing manis dan sebagainya, upfront dia akan decline. Dia tak akan ambil you because you becomes a liability dan you mungkin akan menyebabkan company tu pun bankrupt because there are many people yang menipu semasa dia apply. Then down the road maybe less than 2 years down the road dan sebagainya dia kena, bila dia kena nak dapatkan perkhidmatan masuk hospital dan sebagainya, kita discover that from investigation because below 2 years of coverage untuk life, untuk medical card for example, kalau you tiba-tiba kena sakit serius seperti cancer, because cancer is not usually bukan dalam masa yang pendek dia terjadi, betul tak? Dia akan ada di dalam you for quite a while, then only dia akan manifest itself. Jadi kalau masa dalam setahun tiba-tiba you kena cancer, company akan buat investigation because sangat-sangat meragukan untuk orang yang mendapat cancer dan 1 year, dia kata dia baru dapat cancer dan sebagainya, tiba-tiba especially tiba-tiba dah tahap 2, tahap 3, which means that masa dia apply tu dia tak dia tak honest about dia punya state of health tentang dia punya kesihatan. So you jangan menipu. Sebab banyak orang yang nak menipu masa nak apply ni. Dia kata boleh lah, jangan. I kata no, I will not lie to you because kalau I lie to you nanti you gonna be in trouble and I will lose my license as well. And sebagai orang Islam kita bertahu lah penipu tu berdosa kan. So just berterus terang kalau ada sakit dah sakit serius, make sure you ambil produk yang sesuai untuk you lah. Okay? Terima kasih Var. Terima kasih Puan Safia, perkongsian yang sangat menarik, sangat fruitful pada Eva. Okey, ada soalan juga kepada Tuan Syed daripada orang yang sama, Ismail bin Muhammad. Dia tanya, zakat nak bayar pada orang lain, contoh anak buah perempuan sebab tak pasti dibayar oleh si bapa. Bagaimana caranya yang terbaik? Okey, itu satu. Nombor 2 pula, orang yang daif wajib ke zakat fitrah ke atasnya dan tanggungannya? Nak tahu pandangan profesional daripada Tuan Syed kita. Teruskan. Okey, tentang zakat kepada anak saudara. Katakanlah dia ada anak saudara, kata penanya siapa tuan yang mulia Tuan Raja dia ada anak saudara lah, mungkin anak kepada abang dia ataupun pada kakak dia ataupun adik-beradik dia punya anak yang belum akil balik, yang masih bawah tanggungan mak bapak dia. Dan dia tak pasti dia ni dapat tanggungan cukup daripada mak bapak dia ataupun tidak. Ini senario yang kita nampak lah. Jadi dia nak bagi pada zakat pada anak saudara dia, tapi dia tak pasti adakah anak saudara dia ni dapat cukup makan, dapat cukup tanggungan daripada bapa dia. Tak pasti. Baik, dalam kitab-kitab fiqh dia kata syarat sah zakat tu kena ada asnaf. Yang mana ulama kata asnaf ini maksudnya thubutul istihqaq. Maksudnya kepastian untuk dia berhak menerima zakat. Tidak ada possibility, tidak ada kebarangkalian. Contoh kita nak bagi zakat,
dia tu mungkin miskin kot. Miskin rasanya tengok macam tu cara dia pakai selipar pun, selipar tak sing je. Dia berkata ini zakat fitrah saya 100, zakat pendapatan saya 2.5% saya bagi awak. Padahal member tu duit dekat apa berbilion-bilion, cuma memang orang dia underdog, memang orang dia very humble lah, pakai selipar tak sing kan. Dia tak boleh macam tu. Jadi kalau dia nak bagi zakat fitrah pada anak saudara dia boleh, sebab apa? Pertama, anak saudara bukan tanggungan dia. Ya. Katanya maksudnya bukan orang yang wajib dia tanggung kalau dia fakir miskin. Kalau orang tu possibility yang mana berhak untuk kita tanggung, kalau tak ada tanggungan utama maka tak boleh kita bayar zakat. Jadi anak saudara boleh kita bayar zakat. Tapi dengan syarat adalah dia itu sabit dia berhak untuk dapat zakat. Pendek cerita, secara confirm 100% dia adalah salah satu daripada 8 asnaf. So kena macam mana? Kena siasat betul-betul. Jumpa dia. Bapak kau bagi makan cukup tak? Tak pernah cukup. Pergi sekolah tak pernah bagi duit. Abi rehat berapa? Tak makan. Balik rumah makan berapa kali makan? Makan sekali saja. Sepatutnya ikut adat kita 3 kali lah kan. Pagi, tengah hari, malam. Dia bagi makan sekali saja. Dia dah investigate, memang dia dapati bahawa anak saudara dia memang tak cukup duit. Memang perbelanjaan keperluan ya. Ingat, keperluan, bukan bermewah-mewah. Maksudnya baju tak ada, makan tak cukup, maka bila dah sabit bahawa anak saudara dia tu memang merupakan layak untuk digelar asnaf, maka barulah kita boleh bagi zakat dekat dia. Kalau kebarangkalian tidak pasti, maka zakat kita tidak sah. Kalau kita bagi dekat dia juga yang kita tak pasti dia sah atau tidak, maka dia jadi hadiah. Bertukar otomatik jadi hadiah. Dia tidak jadi zakat. Dan kita tidak terjatuh lagi, tidak terpadam hukum kewajiban zakat, tetap kena bayar zakat juga. Sebab apa? Kita tak bagi pada orang yang sudah sabit keasnafan dia. Ya. Baik, kedua tentang apa tadi, orang yang daif. Okey. Orang soalan dia, orang yang daif wajib ke zakat fitrah ke atasnya? Dan tanggungan dia macam mana pula tu? Baik, katakanlah si lelaki ni Kamil nama dia, dia ada isteri dan ada 3 orang anak. Ya. Si Kamil ni wajib bayar zakat untuk dirinya dan tanggungan dia. Dan begitu juga kalau dia ada mak bapak yang miskin, dia pun tetap juga bayar zakat untuk mak bapak dia yang miskin. Tapi kalau mak bapak dia boleh ada sendiri, ada pencen sendiri, ada EPF, maka dia tak wajib lah. Tapi kalau dia nak bayar juga kena minta izin. Okey. Baik, dalam hal ni kalau dia tak mampu, antara syarat zakat fitrah disebutkan dalam kitab Al-Minhajul Qawim yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata syarat wajib zakat itu, seseorang itu dia wajib bayar zakat untuk dirinya dan tanggungannya. Maksudnya duit yang ada padanya berlebih atau ada lebihan pada raya kedua. Maksudnya dia gaji dia dapat, dia kira sampai untuk hari raya cukup untuk makan dan keperluan anak dan isteri dia dan diri sendiri, termasuklah api air, termasuklah sewa rumah, termasuklah hutang dan sebagainya. Kalau dicongak pada raya kedua, ada lebih tak? Ada lebihan tak? Kalau ada lebihan, maka dia termasuk golongan yang wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau dia congak gaji dia dapat tapi cukup-cukup untuk raya pertama saja, besok kena tunggu gaji lain ataupun cari yang lain, ataupun gaji itu nak sampai raya pertama pun tak cukup makan, orang macam ni tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi dalam berti kata disebutkan dalam hadis Nabi SAW, zakat fitrah ini diwajibkan ke atas semua umat Islam, ya, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Maksudnya kelebihan zakat fitrah ni dia akan top up balik kekurangan pada puasa kita yang lalu. Mungkin dalam puasa kita ada membawang dan sebagainya, ya. Maka zakat fitrah ni sebenarnya dia membaik balik. Dia tampal balik lompongan-lompongan yang ada pada puasa kita ni. Ya. Tetapi Nabi kata dia wajib pada setiap Muslim, yang mana semua kena bayar zakat. Ya, yang mana kalau bayi pun wajib bayar zakat, tapi bukan dia yang bayar, tanggungan dia bayar. Penanggung dia wajib bayar ke tidak? Wajib bayar kalau ada lebihan selepas raya pertama, duit simpanan untuk keperluan dia. Kalau tak ada, tak wajib. Begitu juga seperti saya sebutkan tadi, kalau suami tu tak mampu untuk lebihan raya kedua pun tak ada duit lebih, cukup-cukup untuk raya pertama, maka dia dan seluruh ahli keluarga bawah tanggungannya tak wajib dikenakan zakat, walaupun isteri jutawan sekalipun, walaupun isteri bilioner sekalipun. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita kata tak masuk akal, kenapa isteri kaya tak bayar zakat fitrah? Ya, agama ni, ya, dalam bab ibadah ni terutamanya, dia tak boleh pakai akal semata-mata. Ulama keluarkan hukum, jumpa hadis, jumpa Al-Quran, di situ dikeluarkan hukum. Apa saja yang dibawa oleh Nabi, maka itulah yang dikeluarkan sebagai hukum, wajib ataupun tidak, harus ataupun tidak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ustaz Syed nak tanya sikit, jangan marah.
kita ni duk ampang kan. Duk ampang ni kadang-kadang kat traffic light kan budak-budak Rohingya nak main dia minta duit sedekah Jadi nak tanya kita nak bagi kat dia ni niat apa Boleh tak kita kata aku bagi ni niat zakat. Boleh tak kita bagi kat budak-budak Rohingya Ya, dekat Malaysia ni memang di bawah asnaf lah sebenarnya mereka ni. Tapi tak tahu jugalah, kadang-kadang kita pun benda ni sindiket kan. Terbukti memang kita kata kita hubungi pihak berkuasa pun memang dia kata kita tak nafikan bahawa peminta sedekah ni ramai yang terlibat dengan sindiket. Ya, bagi sindiket ni kalau kita kata Rohingya ni adakah terlibat dengan sindikatnya, kita pun tak mustahil juga. Maksudnya yang buat sindiket derma ni pun orang Rohingya juga. Dia sendiri yang guna orang dia untuk kutip derma dan dia kutip dalam persen yang banyak, sedangkan yang peminta sedekah tu dapat persen yang sedikit dan sebagainya. Maka ini saya rasa masih lagi dalam tahap yang tidak pasti. Nak kita sabitkan adakah yang minta sedekah dekat tempat traffic light dan sebagainya, masih lagi dalam tidak kepastian. Ya, sebab sedangkan zakat tu kalau kita nak bagi mestilah pasti dia tu confirm dengan penuh keyakinan yang ni, walaupun tak ada persen tapi 70%, 80% dia tu asnaf, baru boleh kita bagi zakat. Tapi kalau macam Dr. Rohingya ni, saya memang kalau bagi pun saya bagi sekadar untuk sedekah biasa. Saya tak pernah untuk apa kata orang ni zakat fitrah ataupun zakat untuk bayar. Ya, jadi kita takut kalau ada sindiket yang mana ianya atas kecuaian kita, yang mana ulama mengatakan kalau kita bagi zakat tersalah asnaf, tapi tersalah itu disebabkan kecuaian kita tak berhati-hati, maka zakat kita tidak sah. Ya, tapi kita sudah siasat betul-betul tapi kena tipu juga, tetap dikira sah lah. Macam mana kan, kita dah sedaya upaya untuk siasat tapi kita tak ada inisiatif untuk siasat, kita main bagi saja, ternyata memang salah, maka zakat kita tidak sah. Maka kena keluarkan duit lagi untuk bayar zakat. Yang tadi tu mungkin jadi sedekah biasa ataupun jadi hadiah, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi Ustaz tanya sikit lagi, Ustaz nak guru Kadang-kadang kan kalau kat rumah ni kita dah satu tabung. Katalah ni dia panggil tabung bulan Ramadan. So daripada kita masjid semua tutup kan. So duit ada ni kita letak dalam tabung tu. Dah cukup 30 hari bulan Ramadan, duit dalam tabung ni Nak sedekah kan, nak cari orang miskin tak ada Lepas tu dia kata tak apalah, duit tabung ni kita ambil, duit dalam akaun ni sama, katalah duit dalam tabung ni dah RM100. Kita ambil duit dalam tabung ni, kita pergi kat Maybank online, kita bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor contohlah So jadi tu kira zakat ke ataupun tapi nak kira nisab ke apa ke, kita pun tak tahu. Pasal ni kita nak bayar, dia kata ya Allah, zakat ni wajib, aku nak bayar zakat lah ya Allah. Ada nisab ke, tak ada nisab ke, nak bayar juga tapi ada zakat, bukan sedekah, bukan wakaf tapi zakat. Macam mana tu Ustaz? Kira macam mana tu Mazhab Maliki mengatakan, dia kata jawaz ta'jil zakah. Dia kata keharusan untuk mempercepatkan bayar zakat. Maksud ta'jil, maksud mempercepatkan bayar zakat, dia itu tak cukup haul, tak cukup nisab. Macam kiraan gaji pendapatan kan, gaji zakat pendapatan kita yang potong setiap bulan tu. Sebenarnya kalau ikutkan tak cukup haul lagi, tak cukup nisab. Tapi kita bayar awal. Adakah dikira sah ataupun tidak? Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki mengata sah hukum dia. Kalau mazhab lain tak sah tapi kita ada khilaf dan mazhab kita pun kebetulan membenarkan untuk kita bayar awal, jadi tidak menjadi masalah. Sama juga kalau kita ambil keluar duit, kita masuk secara online lembaga zakat Selangor contohnya. Kita pun tak tahu cukup nisab ke tidak. Kan? Ataupun kita tak pasti. Kita kata nanti insya-Allah hujung tahun ni cukup nisab tapi aku nak bayar awal balik. Hukumnya boleh tak? Boleh kalau niat kita untuk mempercepatkan zakat fitrah sebelum waktunya. No problem. Hukumnya tetap sah. Ya, tapi kalau betul-betul tak pasti, kita pun tak pasti cukup nisab ataupun tidak, maka dia akan jadi sedekah biasa saja. Cuma macam kita zakat pendapatan ni yang minta kita target. Katakanlah kita punya pendapatan bulanan kita ikut per kapita setahun, katakanlah dapat 60,000. Tolak rumah, tolak makan minum, ada balance 16,000. Cukup nisab. Kita jangkakan cukup nisab. Tapi kita nak bayar awal. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Hukumnya tetap sah. Zakat tu dikira juga kita sudah menunaikan zakat fitrah. Cuma tak pasti, ya, adakah kita nak bagi ni sebab apa kita keluarkan duit bukan daripada nisab yang cukup. Dan kita keluarkan RM100. Ni bukan simpanan RM100.
bukan selama setahun, ya, tapi kita bagi juga, maka tetap juga dikira sebagai sedekah biasa. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau zakat fitrah tak perlu haul dengan nisab. Tapi kalau kita ada lebihan sampai hari kedua, itu lebihan itulah wajib kita bayar zakat fitrah. Dia tak perlu cukup setahun qamariyah, tak cukup nisab iaitu 85 gram emas. Ya, untuk simpanan kita. Eva, ada soalan terakhir Eva untuk Ustaz Syed Syarizan? Okey, ada. Terima kasih Tuan Syed Syarizan untuk perkongsian tadi. Okey, kita ada soalan last daripada sesi kita kali ini. Dia berkenaan dengan duit raya. Okey, boleh tak suami minta duit raya isteri pertama? Isteri pertama untuk menguruskan keperluan keluarga isteri ketiga. Selalu terjadi ni kalau dalam kes poligami. Apa pendapat Tuan Syed Syarizan? Ini soalan poligami dah dua dah soalan poligami. Ya, baik, dia basic pada asas ya, macam tadi kata, kalau suami mencuba nasib minta belas ihsan isteri, boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. Kalau isteri nak bagi, bagilah, itu hak dia. Kalau isteri tak nak bagi, tak boleh marah ya. Minta duit raya kamu 500, nak belanja duit pasar sikitlah. Tak boleh bang, itu duit saya, abang kena pakai duit saya, kena pakai duit abang sendiri. Kamu isteri nusyus ya, itu tak boleh. Itu tak berhak kita nak kata si isteri tu nusyus. Malah kalau kita lemparkan perkataan nusyus pada isteri, kita yang berdosa. Ya, sama juga macam tadi kan, kita minta isteri kita, ya, kata tolonglah bagi sikit, madu awak tu tak cukup makan tu. Dulu asalnya berat 70 kilo, sekarang 340 kilo je, tolonglah sikit, bagilah 500 bagi dia makan. Kan? Tak apalah bang, walaupun dia tu madu pahit bagi saya bagi jugalah. Pasal dia punya pasal atas humanity punya pasal. Dia bagilah. Maka itu ihsan si isteri. Ya, kalau dia minta cara baik, isteri bagi, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi hukumnya kita kata boleh tak paksa. Adakah suami menggunakan kekuasaan vetonya, kononnya dia kata isteri kena ikut perintah aku. Ya, so aku perintahkan kau supaya bagi duit kau kat madu kau. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Dalam agama ada limitasi kekuasaan suami itu sendiri. Dia tak semua benda tu boleh suami nak perintahkan. Ya, lebih-lebih lagi kalau benda tu melibatkan hak asasi sendiri, hak milik sendiri, dan begitu juga perkara-perkara yang melibatkan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suami kena tahu bila kita nak bincangkan apakah limitasi, apakah yang suami ada kuasa mutlak, ada perbincangan lain lah. Mungkin Ustaz Amir lebih tahulah kan untuk bincang dari segi sudut mahkamah syariah dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Tuan Syed Syarizan. Kita kembali kepada host kita, Tuan Amir. Puan Safian, nanti soalan terakhir no. Budak-budak dah dapat duit raya no, nak bawa pergi kedai DIY kah? Nak bawa tu boleh, tapi make sure you jangan belanja semua. You simpan most of the money. Lepas tu tengok barang-barang depan nak beli, jangan beli mahal-mahal lah, beli sikit-sikit, murah-murah tu okey lah. I mean, supaya kita ajar, supaya most of the money kita simpan dalam tabung. Nak belanja sikit-sikit boleh, kata. Kena ajak think of rainy days, kata. Lah ni mak dengan ayah okey, senang lagi, ayah ada kerja. Buat ayah kena buang kerja, mana nak pitau kan. Jadi kena ajar mereka, kata kena beringat, kita tak tahu what's going to happen down the road in the future. Mungkin mak dengan ayah susah financially dan sebagainya. Jadi mungkin masa tu abang ada duit tabung, abang boleh bantu mak dan ayah dan sebagainya. And also duit tu boleh guna nanti bila dia berbesar nak masuk universiti dan nak masuk universiti ke, ataupun mereka nak beli kereta, kapan nak kahwin ke, macam you kata tadi kan. So menabung dari kecil. Don't spoil your kids with money. Teach them the value of money. Wow, I like your advice. Terima kasih no. Tuan Syed no, Tuan Syed ada soalan terakhir malam ni sebelum kita menutup tirai no. Ada tu daripada Ismail, Tuan Ismail, dia kata kalau duit takaful, duit insurans ni no, wajib zakat ke? Cerita sikit. Okey, dia duit insurans, duit zakat, duit KWSP, asasnya zakat wajib bayar disebutkan mestilah al-qabdut tam.
iaitu pemilikan penuh. Ya, maksudnya duit tu dia dapat, dia berhak untuk membelanjakan sepenuhnya, tak ada siapa boleh halang. Tapi macam duit insurans, kita invest tapi duit tu memang ada, kita memang hak kita. At last ni kita akan dapat duit tu lah kalau kita dapat benefitnya. Tapi kita tak boleh ambil sesuka hati macam KWSP. Selagi mana kita tak retire, kita tak boleh, tak ada berhak atas caruman tu. Government control. Nak keluar pun ada syarat-syarat tertentu. Jadi selagi mana duit tu bukan pemilikan penuh kita, kita tak milik penuh dan kita tak ada kuasa penuh, maka tak wajib bayar zakat. Ya, kecuali nanti kalau katakanlah takaful kata okey dah cukup 10 tahun, dia bagi 20,000. Bila dapat 20,000, 20,000 tu lebih nisab dah. So dia kena ambil 2.5% untuk bayar zakat. Pasal apa? Sebab 20,000 tu sudah jadi hak milik dia. Dia berhak untuk berkuasa dan takaful tak ada kuasa untuk nak halang dia. Tuan-tuan belanja sebulan 1,000 tak ada lebih lantak kau lah, aku punya duit, aku nak beli tu punya pasal. Jadi dia kena wajib bayar zakat bila sudah pemilikan dan penguasaan penuh terhadap hartanya sendiri. Tapi kalau selagi tak ada pemilikan penuh, masih dikontrol oleh mana-mana syarikat ataupun individu di atas pelaksanaan undang-undang tertentu, maka tidak wajib ke atasnya membayar zakat. Wallahu a'lam. Tuan Syed, saya rasa untuk pencerahan, katalah hamba Allah ni, laki dia mati. Takaful bagi duit 100,000. No, laki mati dapat cek 100,000. No, dia pibo kat bank, lepas 3 hari cek ni clear. 100,000 dah masuk dalam akaun. No, kau nak bagi, katalah ni tak bagi faraid ni, kira dia panggil apa, nomination, assignment. No, kira betul dia punya dah ni. Orang lain tak ada hak. No, 100,000 ni, baik. Nak bayar ke 2.5% ke nak tunggu setahun dulu? Ya, kena cukup haul dan cukup nisab. Tapi kalau dia nak bayar awal, ikut kaedah dibolehkan. Ta'jiluz zakah dalam istilahnya. Katakanlah 100,000, malah pening pala lah. Bayarlah awal 20%. Boleh, hukumnya tetap sah juga. Ya. Dan kalau dia nak tunggu haul setahun tu ikut 12 bulan Qamariyah, bukan Masihi. Ya. Qamariyah ikut hijrah setahun. Dan cukup setahun, tengok perbelanjaan dia berapa. Dah tolak, ada lebih tak? Sekarang ni nisab yang terbaru negeri Selangor 2019 ke 2018 14,780 lebih macam tu lah, 15,000 lah. Maksudnya kalau simpanannya cukup setahun Qamariyah dan mencecah 15,000 dan ke atas, maka dia wajib keluarkan 2.5. Dan katakanlah dah cukup setahun, 100,000 tu susut jadi 70,000. Katakanlah, okey, maka dia kena keluarkan, pertama syarat dia sebab apa, sudah cukup haul, dan kedua melebihi nisab. So kenapa 2.5% daripada 70,000 itu wajib dia bayar zakat. Ya, sama dekat lembaga zakat Selangor, dekat pungutan zakat Selangor, wilayah dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tak akan rugi orang yang bayar zakat. Tak pernah orang yang bayar zakat menyesal. Baik, penutup tirai pada malam ni, Puan Safiah, ada apa-apa nak pesan dekat apa ni, pendengar-pendengar di luar sana tentang duit raya ni? Nak abang apa Saya nak berpesan supaya beringat-ringat, jangan menyesal di kemudian hari. Kita kena menabung. Kita ekonomi sekarang pun tak baik kan. Sekarang ni orang semua, even when you go online overseas pun, they always say cash is king. Jadi duit tu jangan dibazirkan. Gunakan secara berpada-pada. Kita kena buat journal untuk benda-benda yang kita belanja, and then maybe after 1 month ke kita tengok balik, atau maybe after 1 week kita tengok balik benda-benda yang kita belanjakan, dan kita cari jalan untuk memotong perbelanjaan yang membazirkan. Contohnya kalau you rasa macam rumah you ada Astro tapi tak pernah tengok Astro dan sebagainya, potong. Kita cuma be very perbelanjaan kita, make sure kita belanja benda-benda yang perlu saja, because kita tak tahu apa akan terjadi ekonomi dan seterusnya, because the world economy is going through the worst crisis ever. So
we don't know what to expect. So whatever money that you have, jangan membazir, simpan dan laburkan di tempat-tempat yang boleh memberi pulangan yang baik. Jangan pergi dekat apa kata Pak Mantelo, skim cepat kaya. Kalau ada orang janjikan anda, kata you letak dengan I setahun you akan dapat letak 1,000 you akan dapat 10,000 dan sebagainya. Please jangan percaya, itu semua penipu. If anything sounds too good to be true, it's not true. So you have to be very frugal, kena konservatif lah. I mean you know, benda-bendanya rasanya, benda-benda kalau orang janji lebih-lebih ni jangan. You go to the basics, you know. Kita buat tabungan kita secara berkala kalau boleh. You know, every month kita ada certain percentage yang kita letak dalam tabungan kita. At least kalau orang yang belum kahwin tu actually kalau untuk orang-orang macam Jack Ma mana dia kata apa, 50% of your income for those who are not married, you put it as your savings. 50%, bukan 10%, bukan 20%. Because perbelanjaan you tak banyak, you belum ada isteri, you belum ada anak dan sebagainya. So make sure you letak as your savings. Tetapi jangan lupa untuk kalau you nak beli, for example you nak beli rumah dan sebagainya, make sure you boleh guna sebahagian daripada itu untuk membeli benda-benda seperti rumah. Janganlah pergi beli kereta. You know, you nampak kawan you, umur you baru 22, gaji tak seberapa, nampak kereta, neighbor you pakai BMW, you pun nak beli BMW. Tak boleh. You have ukur baju di badan sendiri. Jangan beli benda-benda yang membazir, benda-benda yang merepek, jangan. Please be very conservative. And then jangan lupa beri wang kepada ibu dan ayah kalau ibu dan ayah ada lagi, kerana kita kena berjasa kepada mereka. Dan bila kita bersedekah kepada mereka, insya-Allah Allah akan gandakan kita punya rezeki berkali-kali ganda. It's always that way. So saya harap semua akan bijak dalam menguruskan keuangan mereka. Jangan lupa bagi mereka yang tak ada insurans, tolong ambil insurans. Saya tak suruh ambil dengan saya. Ambil insurans dengan sesiapa saja yang anda kenal, kerana you never know bila kita akan kena musibah. Kita mungkin tak meninggal tapi kita mungkin kena sakit kritikal atau kena hilang upaya kekal, yang mana kita tak mau menyusahkan ibu ayah kita ataupun pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi pesanan saya itulah, bijak wang, bijak berbelanja, bijak menabung, dan jangan lupa untuk mengambil polisi insurans untuk anda dan juga untuk ahli keluarga anda lah kalau ada isteri dan anak-anak dan sebagainya. Tetapi dia punya rule of thumb is always you cover the breadwinner first, iaitu orang ketua keluarga dulu yang mana dia gaji dia yang digunakan untuk untuk pengurusan keluarga dan sebagainya. So kalau tak cukup duit, you make sure yourself is covered. Kalau ada lebihan baru you ambilkan insurans untuk isteri dan juga anak-anak. So itu saja daripada saya. Terima kasih so much. Terima kasih kepada Encik Amir dan Puan Eva dan juga Tuan Syed kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama pada platform pada malam ini. Sekian. Sama-sama Puan. Jadi kalau mungkin saya nak ulas sikit, insurans ni juga mungkin bermaksud takaful, yang mana kita memberi produk yang patuh syarak ya. Baik Tuan Syed, apa nak pesan kat orang luar sana Tuan Syed? Pesan saya first pasal duit raya, tengok berapa jumlah duit raya anak kita yang kita simpan dekat dalam bank. Ya. Kalau duit raya anak kita dalam bank tu cukup nisab, wajib keluarkan zakat. Ya, ini pendapat mana-mana mazhab sekalipun, walaupun anak tu belum akil balik, tapi duit raya yang kita simpan ke dalam bank kalau cukup nisab, cukup haul, wajib kita keluarkan zakat. Ini yang banyak sekali terlepas. Macam saya tak risau anak saya tiap-tiap tahun daripada dia lahir, daripada kecil sampai sekarang, yang anak dara tu dah kata 2 dah, saya simpan kat tabung haji. Ya, tabung haji dia kalau cukup nisab, siang-siang dia tolong potongkan. So kita tak pening kepala dah. Jadi kalau mana-mana yang memang simpan kat mana-mana bank, yang memang tak ada automatik tolong potongkan zakat, mak bapak wajib tengok cek balik cukup tak. Okey, dalam bank anak aku ni ada 13,000, okey tak cukup nisab, okey fine, tak payah. Next 2-3 years mungkin dah sampai 17,000, ini kita kena ada
wajib ke atas mak bapak keluarkan 2.5% daripada harta itu. Itu kewajipan. Bukalah mana-mana kitab fiqh sekalipun. Dia tanyalah mana-mana pakar keuangan dan sebagainya. Ini must, ya. Dan kedua, nasihat saya, ya, terima kasih kepada Yang Mulia Puan Raja Safia atas perkongsian yang saya rasa saya sendiri tak tahu, dan malam ni saya dapat ilmu, dapat input yang sangat bagus. Walau bagaimanapun, dan begitu juga Ustaz Amir, Cik Eva dengan Puan Raja setuju dengan saya. Maksudnya investment ataupun insurans, dia maksudnya syariah compliant is a must. As a Muslim, itu adalah sangat-sangat penting, ya. Saya kata bila sebut insurans, maksudnya takaful lah, bukan konvensional. Kita nak pastikan bahawa harta kita yang Nabi SAW sebut, 4 soalan yang pertama sekali Allah akan tanya, iaitu tentang harta kita. Mana kita dapat dan mana kita laburkan. Yang mana kalau melibatkan benda tu riba, melibatkan gharar, melibatkan tidak pasti dan sebagainya, ataupun maisir ataupun judi, maka insya-Allah peluang untuk masuk ke syurga agak payah. Itu sebenarnya. Jadi ikut syariah compliant, mana-mana mestilah kita kena bertanya kepada mereka yang khusus, yang nak tahu tentang perniagaan-perniagaan yang pasti yang kita dapat supaya halal, yang masuk dalam badan kita adalah halal dan tidak bersumberkan haram, yang mana Nabi SAW mengatakan ma nabata lahmu min suhtin fannaru aula bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka adalah lebih layak untuknya. Jadi itulah. Dan jangan lupa zakat lah. Bukan zakat untuk duit raya anak kita kalau cukup nisab dan haul. Kita pun juga, ya, kadang-kadang yang berniaga tu ataupun simpanan yang banyak, maka dia wajib bayar zakat, yang mana telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap mereka yang mampu. Bukan sedekah yang sunat, tetapi adalah satu kewajipan, malah ia merupakan salah satu daripada tunjang agama. Ya, saya tahun 2018 sebelum saya berhenti kerja sebagai produser, saya antara rancangan yang terakhir saya produce itu zakat berbakti, iaitu yang ditaja oleh Majlis Agama Islam Wilayah. Dan begitu juga saya ada buat rancangan dengan Lembaga Zakat Selangor. Dia kata kalau ikut peratus penduduk Selangor dan peratus penduduk dekat wilayah persekutuan, kalau dikirakan statistik jumlah mereka yang duduk sebagai orang Muslim, masih ramai yang tak bayar zakat. Masih lagi tidak ada kesedaran untuk bayar zakat. Sedangkan zakat itu barakah. Zakat itu memberi percambahan terhadap hati kita, terhadap harta kita. Dan Nabi SAW sebut ma naqasat min malin sadaqah. Nabi kata sesungguhnya harta itu tidak akan berkurangan dengan sedekah ataupun dengan zakat itu sendiri. Jadi apa-apa hal pun hidup kita mestilah berpandukan syariah. Nak jalan kaki pun pandu syariah, nak beli kereta pun pandu syariah, begitu juga nak beli rumah pun pandu syariah, begitu takaful juga mestilah. Dan begitu investment, pastikan ia bawah syariah compliant, insya-Allah. Itu sajalah pesanan saya secara ringkas. Terima kasih kepada Ustaz Amir, sahabat saya, juga Cik Eva dengan Yang Mulia Puan Raja Safia atas ilmu yang diberikan, dan peluang pada malam ini pada penaja dan penganjur atas peluang yang sangat berbahagia ini dapat saya kongsikan ilmu yang sedikit ini. Setidak-tidaknya mereka dapat faham dan saya pun dapat amal jariah atas segala ilmu yang saya sampaikan, dan mereka beramal dengan ilmu saya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Eva, kalau ada pesanan yang terakhir sebelum kita berhenti siaran pada malam ni, Eva, nak pesan apa-apa, Eva? Okey, Eva punya pesanan sikit je. Terima kasih untuk Tuan Syahid dan juga Puan Safia atas perkongsian. Puan Safia betul, Eva pun tahu betapa pentingnya insurans ni. Ejen-ejen insurans memang annoying, tapi ketahuilah insurans sangat penting sebab ada dua benda je yang tak akan turun harga untuk pada masa yang akan datang, iaitu bil hospital dan juga education. Memang tak akan turun harga. So get yourself covered. Dan juga Tuan Syahid, daripada kita tanya pasal duit raya, terus dia boleh elaborate pasal zakat. Perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat pada Eva sendiri, dan juga Eva harap bermanfaat kepada semua yang menonton talk show ini. Laki-laki kat luar sana tak payahlah minta duit raya dekat isteri. Isteri yang patutnya minta dekat suami. Takkanlah nak minta dekat suami jiran. Minta je dekat suami.
suami nak bagi berapa tu ikut kemampuan dia. Terima je. Sikit pun tak apa. Terima je asalkan ada. RM1 pun okey. Terima kasih. Terima kasih Eva. Dan saya bagi pihak Amir dan doa Amir dan Friends mengucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita, Tuan Syed Syarizan dan Raja Safiah kerana sudi untuk bersama kami pada malam ini. Terima kasih Eva. Kita akhiri dengan pantun pada malam ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Dari jauh menyusun sembah, dari dekat menyusun duli. Kalau ada silap dan salah, kami mohon maaf diberi. Intai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Saya doakan agar semua penceramah tetamu kita pada malam ini dirahmati Allah SWT. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.